63. Ayat yang ke ayat yang ke-22 ke 23 malam ni? Sahabat-sahabat. Ya? 23. 23. Okey, baik, 23. Kita doa sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Ya Fattah wa bika nasta'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi ayatnya berbunyi wa inna lanahnu nuhyi wa numitu wa nahnul warithun. Okey, tu ayat dia. Okey, baik. Wa dan inna sesungguhnya kami la benar-benar nuhyi kamilah yang menghidupkan. Wa dan inna sesungguhnya kami la benar-benar nahnu kamilah nuhyi yang menghidupkan wa dan numitu kamilah yang mematikan. Wa dan nahnu kamilah al-warisun yang mewariskan. Okey, Puan Siti Nolis terjemahkan. Puan Siti Nolis, ayat pertama kita. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya kami benar-benar kamilah yang menghidupkan dan kamilah yang mematikan dan kamilah yang mewariskan. Okey, baik. Puan Nolis, boleh tak tolong baca Puan Siti Nolis ayat 20, 21. 20 dengan 21 je. 20 dengan 22, sorry. 20 dengan 22. Muka surat berapa Ustaz? Page yang sama. Okey, kita sekarang muka surat 263. Muka surat 263, ayat yang ke-23. Dan sesungguhnya kamilah yang menghidupkan dan mematikan dan kami pula lah yang mewarisi. Sekarang saya kena baca ayat berapa? Sekarang kena baca ayat 20 dengan 22. 20 dengan 22. Dan kami telah jadikan padanya sumber-sumber kehidupan untuk keperluanmu dan kami ciptakan pula makhluk-makhluk yang bukan kamu memberinya rezeki. 21. Dan tiada sesuatu pun melainkan pada sisi kamilah khazanah, kami tidak menurunkan melainkan dengan kadar tertentu. Dan kami telah meniupkan angin untuk mengahwinkan dan kami turunkan hujan dari langit. Lalu kami berikan kamu minuman dengan air itu dan bukanlah kamu yang menyimpannya. Okey, terima kasih Puan Siti Nolis. Jadi ayat minggu lepas Allah cerita Allah yang menjadikan manusia punya sumber-sumber kehidupan, livelihood. Kita tinggal kat mana saja, duduk kat mana saja, Allah dah sediakan sumber-sumber makanan untuk kita. Cuma kena carilah. Jangan duduk saja. Kena cari. Jangan duduk congok. Kenapa tak kerja? Allah kan dah bagi rezeki. Tak. Rezeki ni kena cari. Ayat ni pula, Allah beritahu kamilah yang menghidupkan dan kamilah yang mematikan. Ayat ni ada 3 maksud. Pertama, kamilah yang menghidupkan manusia dengan cara Allah sediakan livelihood untuk manusia. Kan ayat 20 tu Allah sediakan untuk kita sumber-sumber kehidupan. Dan bila Allah nak matikan kita, apa Allah buat? Allah SWT akan sekat sumber-sumber kehidupan tersebut daripada masuk mulut kita. Itu tandanya kita Allah nak matikan manusia. Yang kedua, maksud menghidupkan mematikan ni ialah tumbuh-tumbuhan. Bila Allah nak hidupkan satu kawasan tu dengan tumbuh-tumbuhan yang subur, yang segar, yang menghijau cantik, maka Allah hujani dia dengan hujan yang banyak. Tetapi bila Allah Subhanahu Wa Taala nak matikan tumbuh-tumbuhan kat satu tempat, satu kawasan, tak kisahlah sama ada orang tanam ke ataupun tumbuh sendiri ke, Allah nak matikan tumbuh-tumbuhan kat kawasan tersebut, apa Allah buat? Allah Taala sekat hujan, maka itu tandanya Allah Taala akan mematikan kawasan-kawasan tersebut.
Baik, makna ketiga. Pertama, orang mati, orang hidup. Kedua, makna tumbuhan mati, tumbuhan hidup. Dengan sebab hujan tadi. Ketiga, makna Allah menghidupkan dan mematikan adalah hati manusia. Hati manusia. Jadi ayat kami mematikan, kami menghidupkan dalam ayat ini ada 3 makna. Pertama, manusia itu sendiri Allah matikan, Allah hidupkan. Manusia kita ni Allah matikan, Allah hidupkan. Walaupun dia tinggal kat tempat yang senang beli banyak makanan, senang dapat banyak makanan, tapi bila sampai masa dia tetap akan mati. Begitu juga tumbuh-tumbuhan, pokok-pokok. Walaupun dia duduk kat tempat yang senang hujan, selalu turun air hujan. Kawasan, mungkin dia duduk kawasan hutan hujan, contoh. Khatul istiwa. Bahasa Arab khatun lil istiwa. Dia jadi bahasa sains khatul istiwa kan. Tapi kalau Allah nak matikan, mati juga. Yang ketiga, maksud hidupkan dan matikan adalah hati manusia. Baik. Manusia ni Allah dah beritahu dalam Quran melalui para nabi. Hati Hakim warna putih. Nampak jilat. Itu. Allah SWT dah beritahu dalam Quran melalui para nabi bahawasanya Allah yang turunkan hujan, menghidupkan, mematikan. Allah yang menyediakan bagi manusia sumber-sumber kehidupan. Jadi sepatutnya manusia bila sedar Allah je mampu buat semua perkara ni, kan? Manusia bila dia sedar Allah sahaja yang mampu buat perkara ni, sepatutnya hati dia bersyukur pada Allah, hanya beriman pada Allah, hanya buat apa Allah suruh. Maknanya hati dia hidup. Tapi setelah manusia tu, bila tanya dia, siapa turunkan hujan dengan lebat? Allah. Siapa cipta kamu? Allah. Siapa bagi kamu sumber rezeki? Allah. Tapi perintah Allah tak nak ikut, larangan Allah tak nak tinggal. Maknanya walaupun orang tu masih hidup, tapi hati dia telah mati. Dalam Quran kalau kita tengok surah Ar-Rum, Al-Qasas, Allah suruh tanya orang kafir, siapa turunkan hujan daripada langit? Dengan sebab hujan tersebut tanaman tumbuh dengan baik. Maka mereka jawab Allah, betul dah kat situ. Tapi hati mereka masih tak hidup. Jadi nak beritahu, walaupun manusia itu melihat depan mata kepala dia beribu-ribu kebesaran Allah, beribu-ribu nikmat Allah, tapi kalau Allah tak nak hidupkan hati dia, dia tetap tak nak masuk Islam. Baik, kita akan refer ayat-ayat mengenai hidup hati dan mati hati. Contoh surah Al-Anfal. Kalau baca dia Tuan Haji Izali boleh? Surah Al-Anfal. Saya nak tunjuk perkataan agama ni adalah satu kehidupan. Okeylah, sebelum tu tengok surah Al-An'am dulu. Surah Al-An'am. Ni lagi tepat. Tolong baca boleh? Saya cari muka suratnya. Allah nak, muka surat 143 ayat 122. 143 ayat 122. Saya baca Ustaz. Boleh tak Tuan Haji Zali tolong baca? Page 143 ayat 122. Boleh Ustaz. Dan apakah orang yang sudah mati lalu kami hidupkan dan kami berikannya cahaya yang membuatnya dapat berjalan di tengah-tengah orang ramai, sama dengan orang yang berada dalam kegelapan sehingga dia tidak dapat keluar dari sana. Demikianlah dijadikan terasa indah bagi orang-orang kafir terhadap apa yang mereka lakukan. Okey. Terima kasih Tuan Haji Izali. Kalau kita tengok ayat 122 surah Al-An'am ni, Allah kata, adakah sama orang yang dulu mati lalu kami hidupkan, kemudian kami jadikan baginya cahaya yang mana dengan cahaya tersebut dia dapat berjalan di tengah-tengah orang ramai. Apa makna mati hidupkan ni? Dulu dia mati dalam kubur, Allah hidup balik berjalan kat depan orang ramai. Orang panggil dia hantu lah kalau itu maksud dia. Dulu dia mati dalam kubur, dulu dia mati masuk kubur, Allah hidupkan balik berjalan dengan cahaya di hadapan orang ramai. Kalau maksud tu mati dalam kubur, ada orang macam ni hari ni, orang panggil dia hantu. Maksud mati kat sini ialah kafir. Adakah sama orang yang dulu dia mati, itu dia kafir? Kami hidupkannya, maknanya kami bagi dia iman. Dan kami jadikan baginya cahaya yang mana dengan cahaya tersebut dia berjalan di tengah-tengah orang ramai. Jadi makna hidup mati kat sini bukan orang mati masuk kubur, hidup masuk berjalan, bukan. Orang kafir hatinya mati. Orang kafir itu hatinya mati. Bila Allah bagi dia hidayah, maka dia adalah orang-orang yang hidup. Nampak? Jadi nak beritahu Allah yang menghidupkan, Allah mematikan. Tak semestinya dia duduk dengan Nabi, dia duduk dengan orang-orang baik, hati dia boleh hidup. Tak semestinya. Anak Nabi, isteri Nabi ada yang kafir. Tak semestinya dia duduk dengan orang paling jahat kat dunia, duduk dengan Firaun, dia pun akan jadi kafir. Tak semestinya. Asiyah duduk dengan Firaun, tapi hatinya boleh hidup di sisi Allah, jadi orang beriman.
Dia nak beritahu Allah yang menghidupkan hati seseorang, Allah yang mematikan hati seseorang. Okey. Baik, ayat macam ni. Sama juga macam ni. Saya nak tunjuk hidup mati kan. Dalam surah Al-Anfal. Setiap apa yang Allah suruh kita buat, Nabi suruh kita buat, Allah ajak buat, Nabi ajak buat, semua perkara-perkara tersebut adalah perkara-perkara yang menghidupkan hati. Kalau baca dia, Wan Izawani boleh, surah Al-Anfal, muka surat 179, muka surat 179, surah Al-Anfal. Kalau baca, Wan Izawani. 179. Ayat 24, surah Al-Anfal. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang yang beriman, sahut dan sambutlah seruan Allah dan seruan Rasulnya apabila dia menyeru kamu kepada sesuatu yang memberikan kehidupan kepada kamu, dan ketahuilah bahawa sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala berkuasa mengubah atau menyekat di antara seseorang itu dengan pekerjaan hatinya, dan sesungguhnya kepadanya lah kamu akan dihimpunkan. Okey, terima kasih Puan Izam. Tengok. Wahai orang beriman, sahutlah seruan Allah dan Rasul apabila dia mengajak kamu kepada perkara yang menghidupkan kamu. Faith, good deeds and others. Nampak? Ni. Perkara menghidupkan manusia tu bukannya mati hidup balik, tak. Maknanya amalan-amalan agama yang kita buat, semayang, puasa, baca Quran, zikir, itu semua perkara-perkara yang menghidupkan hati. Itu semua perkara-perkara menghidupkan hati. Jadi Allah pesan pada kita, bila Allah, Nabi ataupun ulama-ulama orang ajak kita buat kebaikan, kebaikan tu bukanlah semata-mata kebaikan, tetapi kebaikan yang boleh menghidupkan hati kita. Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, masalul ladzi yadhkuru rabbahu walladzi la yadhkuru rabbahu kamathalil hayy wal mayyit. Perumpamaan, Allah kata, Nabi kata, perumpamaan orang-orang yang mengingati Tuhannya dengan orang-orang yang tidak mengingati Tuhannya. Di sisi Allah, orang yang ingat Allah dengan orang yang tak ingat Allah, kamathalil hayy wal mayyit, macam orang hidup dengan orang mati. Walaupun dia nampak hidup, sihat, tubuh badannya tidak ada sebarang penyakit, tapi hatinya tidak ingat Allah, maka dia bagaikan orang yang mati. Ayat macam ni banyak. Contoh ayat Allah sebut surah Ali Imran kan. Allah kata Allah mengeluarkan hidup pada yang mati, mati yang hidup. Tengok surah apa? Surah Ali Imran kan. Tulijul laila fin nahar, bukan. Muka surat 53. Tolong baca Puan Sharifah Husna, muka surat 53 boleh? Baik, Ustaz. Ayat yang ke 27. Ayat yang ke 27. Bismillahirrahmanirrahim. Engkau memasukkan malam ke dalam siang dan engkau memasukkan siang ke dalam malam. Dan engkau keluarkan yang hidup daripada yang mati dan engkau keluarkan yang mati daripada yang hidup. Dan engkau berikan rezeki kepada sesiapa yang engkau kehendaki tanpa perhitungan. Okay. Terima kasih Puan Sharifah Husna. Tengok. Allah mengeluarkan daripada benda hidup, keluar benda mati. Daripada ayam, keluar telur ayam. Daripada telur ayam, keluar anak ayam yang hidup. Daripada biji benih yang nampak tak ada apa-apa, tapi keluarnya tunas yang hidup. Contoh. Okey. Allah boleh mengeluarkan daripada benda mati, keluar benda hidup, daripada benda hidup, keluar benda mati. Termasuk juga ayat ni, daripada pasangan mak ayah yang kafir, Allah boleh keluarkan anak yang Islam. Bukanlah maksud saya anak tu keluar-keluar terus masuk Islam, bukan. Daripada mak ayah yang kafir ni, Allah Subhanahu Wa Taala boleh lahirkan anaknya yang Islam. Allah Taala boleh lahirkan anaknya yang Islam. Maksudnya bukan lahir terus Islam. Anak dia sekolah rendah, sekolah menengah masih kafir. Umur 30 masuk Islam, contoh. Maknanya jadi mak ayah kafir tapi dapat anak Islam. Itu maksud Allah mengeluarkan benda yang hidup pada benda mati. Ataupun boleh jadi juga Allah Ta'ala mengeluarkan sesuatu yang mati pada sesuatu yang hidup. Mak ayah Islam, mak ayahnya Islam, bagus. Tetapi dapat anak, lahir-lahir mula-mula Islam, lalu umur 30 murtad, jadi kafir. Na'udzubillah min zalik. Itu pun boleh juga berlaku. Betul Allah kata dalam ayat kita sekarang, walaupun aku sediakan rezeki, walaupun aku turunkan hujan, walaupun aku tunjuk macam-macam tanda kekuasaan aku atas muka bumi ni pada manusia, tapi yang menghidupkan, yang mematikan tetap Allah SWT. Juga wa nahnu warisun, dan kamilah yang mewariskan. Maksud kami mewariskan daripada dulu bumi ni milik satu kumpulan manusia.
Lalu Allah Ta'ala nak wariskan bumi ni pada puak lain, kaum lain, bangsa lain. Apa Allah buat? Allah matikan semua puak tu, kaum tu. Allah wariskan bumi ni pada golongan-golongan lain. Dia tak semestinya kita duduk kat tanah air ni, sentiasa tanah air ni akan jadi milik cucu cicit kita. Tak semestinya. Allah boleh buat perang berlaku, kita terpaksa pergi tempat lain. Allah boleh buat perang berlaku, kita terpaksa pergi tempat lain. Bumi ni jadi milik orang lain. Boleh. Dulu satu kawasan tu milik bangsa lain, lalu Allah Ta'ala matikan mereka semua, Allah ganti bangsa lain. Tak susah pun bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu maksud kamilah yang mewariskan. Okey, baik, masuk ayat seterusnya. Untuk sahabat-sahabat baru masuk, kita sekarang muka surat 263 ayat yang ke-24. Sambung ayat 24. Wadan laqad demi sesungguhnya, alimna kami mengetahui, kami telah mengetahui, al-mustaqdimin orang-orang yang mendahului. Orang yang mendahului boleh, orang-orang terdahulu pun boleh. Okey. Al-mustaqdimin orang-orang yang mendahului. Minkum daripada kamu. Wa dan laqad demi sesungguhnya, alimna kami telah mengetahui, al-mustakhirin orang-orang yang terkemudian. Mustakhirin ini berasal pada perkataan akhir kan. Al-mustakhirin orang-orang yang terkemudian. Okey, tolong terjemahkan dia. Siapa? Puan Rohana. Terjemahkan Puan Rohana Hamzah. Terjemahkan Puan Rohana boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Dan demi sesungguhnya kami telah mengetahui orang-orang yang mendahului daripada kamu, dan demi sesungguhnya kami sudah mengetahui orang-orang yang terkemudian. Okey, terima kasih Puan Rohana. Ada 3 maksud ayat ni. Ayat ni ada tiga tafsiran. Ayat ni ada 3 tafsiran. Kami mengetahui orang-orang yang mendahului dan orang-orang yang terkemudian. Maknanya pertama macam ni. Allah Ta'ala mengetahui orang-orang yang mendahului. Maksudnya orang yang hidup sejak zaman Nabi Adam sampailah zaman sekarang. Termasuklah kita. Termasuklah masa ayat ni turun zaman Nabi Muhammad lah. Jadi Allah mengetahui orang-orang yang mendahului, itu orang yang dah hidup sejak zaman Nabi Adam dulu sampai ke hari ini, itu adalah orang-orang yang mendahului. Wal mustakhirin orang-orang yang kemudian. Maksudnya orang yang akan lahir esok, lahir lusa, dan dia akan hidup sampai bila? Sampai kiamat. Ada orang akan lahir sampai dekat hari kiamat. Itu adalah orang yang terkemudian. Itu semua Allah Ta'ala maha mengetahui. Ini tafsiran yang pertama, tafsiran yang umum. Tafsiran yang kedua adalah orang-orang yang mendahului adalah orang-orang yang telah beriman. Orang-orang yang mendahului adalah orang-orang yang telah beriman. Kerana orang yang beriman dia adalah orang terkehadapan. Walaupun dia dalam kehidupan dia mundur, dia lahir lambat, dia datang lambat, tapi bila dia beriman, maka di sisi Allah dia adalah orang yang terkehadapan. Manakala orang kafir walaupun dia hidup lama, dia dah lahir awal, tetapi di sisi Allah dia adalah orang yang terkemudian. Itu adalah orang yang terkemudian. Ini tafsiran yang kedua. Maksudnya Allah mengetahui siapa telah beriman dan siapa akan beriman. Itu maksud ayat ni. Siapa yang telah beriman dulu dan akan beriman akan datang, itu semua dalam pengetahuan Allah. Itu adalah orang mustaqdimin. Okey, itu tafsiran dia. Manakala mustakhirin, orang terkemudian, orang terkebelakang, orang yang akhir, ialah orang yang dulu dia kafir dan akan datang, yang bakal lahir esok lusa, tahun depan, minggu depan, bulan depan, yang lahir sebagai orang kafir juga. Maka mereka adalah orang mustakhirin. Semuanya dalam pengetahuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Boleh? Itu tafsiran yang kedua. Tafsiran yang ketiga ialah al-mustaqdimin adalah orang-orang yang taat. Al-mustaqdimin adalah orang-orang yang taat pada perintah Allah. Manakala al-mustakhirin adalah orang-orang maksiat pada Allah. Okey, dia Muslim, dia mengaku Allah Tuhan yang Esa, Nabi Muhammad Rasul dia, tapi dia banyak buat maksiat pada Allah Subhanahu Wa Taala.
Walaupun dia dapat masuk syurga sebab dia Islam. Tapi dia masuk awal ke masuk lambat? Dengan orang Islam yang kurang buat dosa terus taubat, dia masuk syurga mustaqdimin awal. Adapun orang Islam, dia akan masuk syurga juga sebab dia Islam, ada iman yang betul. Cuma dia banyak maksiat, banyak dosa, dia akan masuk syurga juga tapi mustakhirin, lambat sikit. Jadi ini 3 tafsiran tentang mustaqdimin dan mustakhirin. Okey, ini dalam satu kitab lah. Mungkin dalam kitab-kitab tafsir lain ada beberapa tafsiran yang lain lagi. Tuan-tuan, inilah hikmahnya Quran datang dalam bentuk dia panggil ijmali. Ijmali ni maksudnya Quran tidak mendetailkan sesuatu perkataan tersebut. Ayatnya mustaqdimin, mustakhirin. Terjemah dia orang-orang yang awal, orang-orang mendahului, mustakhirin, orang-orang yang lambat, orang-orang terkemudian. Itu terjemah dia. Jadi siapa dimaksudkan dengan orang-orang yang awal mendahului, macam-macam tafsiran boleh buat. Siapa dimaksudkan dengan orang-orang terkemudian, macam-macam tafsiran boleh buat. Ini hikmahnya Quran datang dalam bentuk ijmali. Ijmali ni lawan dia detail. Kalau Quran sebut, Allah mengetahui orang-orang yang telah Islam dan Allah mengetahui orang-orang yang belum masuk Islam ataupun bakal masuk Islam. Contoh. Maka itu je lah terjemah dia, tafsiran dia. Tak boleh nak pandai-pandai terjemah ayat lain lagi. Tapi bila Quran hanya mendatangkan lafaz tersebut, orang-orang yang mendahului, orang-orang terkemudian. Orang-orang yang awal, orang-orang yang akhir. Jadi macam-macam tafsiran boleh didatangkan daripada satu ayat ini. Ini saya baca tafsir Sawi. Mungkin tafsir-tafsir lain tuan-tuan akan jumpa tafsiran yang lain. Okey, tak menjadi masalah pun. Selagi mana tafsiran tersebut tidak bertentangan dengan ayat-ayat Quran yang lain, itu satu. Yang kedua, syarat dia penafsir tersebut adalah orang-orang yang layak untuk menafsirkan Al-Quran. Bukan tafsir suka hati. Oh, saya pandai bahasa Arab, 5 tahun saya belajar bahasa Arab, saya boleh tafsir suka hati. Tak boleh. Boleh? Okey, baik. Jadi poin dia Allah Maha mengetahui je lah kat sini. Allah mengetahui orang-orang yang terdahulu sebelum kita sekarang akan datang semua dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Maknanya apa tuan-tuan dan puan-puan? Sebelum Allah tunjuk pada manusia kehebatan dia bagi rezeki, turunkan hujan, ayat-ayat sebelum ni kan Allah cerita bagi rezeki pada manusia, Allah turunkan hujan. Sebelum Allah tunjuk kehebatan dia pada manusia dalam ayat-ayat ni, dan dalam alam nyata ni, sebelum Allah tunjukkan pada manusia kehebatan dia, Allah dah tahu dah orang ni akan beriman, orang ni tak akan beriman. Kita ada produk. Saya, sebelum saya tunjuk produk saya pada orang-orang saya nak tunjuk, saya tak tahu lagi dia akan beli, tak akan beli. Saya ni tunjuk produk saya. Ini produk saya ni kelebihan dia sekian. Boleh jadi lepas dia tengok produk saya, boleh jadi dia akan beli ataupun dia tak akan beli, terpulang. Tapi saya tak tahu dia akan beli, tak akan beli. Ini manusia, pengetahuan dia terbatas. Allah sebelum ditunjuk kehebatan dia melalui alam ini, bagi rezeki, bak hujan, macam-macam lagi lah kan, kehebatan Allah dalam alam ini. Sebelum Allah buat bumi dan langit dan apa antara keduanya, Allah dah tahu dah. Dia tu walaupun tengok kehebatan aku tak beriman juga. Dia tu baru sekali dengar tentang kehebatan aku, terus masuk Islam. Itu makna Allah mengetahui keadaan seluruh manusia. Okey, baik, seterusnya ayat 25. Muka surat 263 ayat 25. Wa dan inna sesungguhnya Rabbaka Tuhanmu Huwa dialah Yahsyuruhum akan mengumpulkan mereka. Yahsyuruhum akan mengumpulkan mereka. Perkataan Yahsyuruhum ni kita buang ya tambah mim kat depan. Jadi mahsyar kan, akan mengumpulkan mereka. Innahu sesungguhnya dia Allah. Hakimun maha mengetahui. Terbalik pula dah. Hakimun maha bijaksana, maafkan saya. Hakimun maha bijaksana. Alimun maha mengetahui. Okey. Terjemahkan dia. Wan Normah Karim, terjemahkan boleh? Wan Normah Karim. Ayat 25. Bismillahirrahmanirrahim.
Dan sesungguhnya Tuhanmu dialah yang akan mengumpulkan mereka. Sungguhnya dia maha bijaksana lagi maha mengetahui. Okey, baik. Terima kasih Puan Norma. Sama. Sekarang Allah SWT nak kita berpindah daripada memikirkan tentang Allah yang hebat buat segala-gala benda untuk kita atas muka bumi ni. Kan? Ayat-ayat pasal rezeki, pasal hujan, itu semua nak tunjuk kehebatan Allah atas muka bumi ni. Maka Allah Ta'ala nak alih fokus kita menuju pada hari akhirat. Sama ada kita jadi orang yang hidup hatinya ataupun mati hatinya. Sama ada kita golongan yang taat ataupun golongan maksiat. Seperti yang kita bincangkan tadi. Sama ada kita tengok kebesaran Allah, kita terkesan dengan hati lalu makin dekat dengan Allah. Ataupun kita orang yang tengok kebesaran Allah tapi tak rasa apa-apa pun. Tak rasa Allah hebat, tak rasa nak dekat diri dengan Allah, tak rasa makin bersyukur pada Allah. Maka Allah Ta'ala kata apa dia? Kamu nak jadi orang dekat dengan Allah ke? Tak nak jadi orang dekat dengan Allah ke? Kamu nak terima kebesaran Allah tu atas muka bumi ni untuk kamu jadikan sebagai kekuatan iman ke? Ataupun tak nak? Kamu kena kembali pada Allah juga. Maknanya, orang-orang kat dunia ni tak hiraukan langsung tentang kehebatan kebesaran Allah. Kita cakap macam-macam tentang kehebatan Allah, kebesaran Allah. Dia dengar macam tak ada apa. Dengar, buat bodoh, buat tak tahu je kan. Maka ke akhirat nanti, bila dia dikumpulkan pada depan Allah SWT, bila dia dikumpulkan depan Allah Ta'ala di padang mahsyar, masa tu dia akan sedar bahawasanya Allah memang benar-benar sangat-sangat hebat. Allah memang benar-benar sangat-sangat hebat. Dan apa yang Allah janjikan, apa yang Allah warning dalam Al-Quran, benar-benar bakal berlaku. Ini satu sudut Allah nak beritahu. Satu sudut ayat ini juga merupakan ancaman. Seolah-olah kita kata apa dia? Seolah-olah kita kata, tak nak terima tak apa, tak nak dengar tak apa, nanti masa kau kena kumpul kat padang mahsyar, barulah kau tahu betapa pentingnya apa yang disampaikan oleh Nabi, betapa besarnya apa yang disampaikan oleh Allah SWT pada kita dalam Al-Quran. Okey, baik. Allah sebut, dia sesungguhnya maha bijaksana. Apa tanda Allah maha bijaksana? Bijaksananya Allah SWT telah memberikan kepada manusia, Allah SWT memberikan kepada manusia bukti-bukti kehebatannya. Allah hantar Nabi, Allah SWT hantar Nabi, bagi kitab. Bijaksananya Allah Ta'ala dah bagi segala benda pada manusia. Jadi ke akhirat nanti, ketika mana Allah SWT nak azab manusia yang kufur pada dia, manusia itu dah tak boleh nak memberi sebarang alasan ataupun menuntut hak-hak dia pada Allah SWT. Seorang bos kan, kalau dia terus buang pekerja dia tanpa bagi notis, tanpa bagi warning pertama, warning kedua dan sebagainya, maka pekerja ni dia boleh pergi mengadu kat jabatan buruh. Jabatan buruh boleh ambil tindakan pada bos dia. Sebab bos dia tu buang macam tu, dia tanpa warning, tanpa beritahu kesalahan yang sebenar, contoh. Jadi bos ni boleh kena ambil tindakan daripada jabatan buruh dan bos ni boleh kena saman. Okey, contoh. Tapi kalau bos yang bijaksana, sebelum dia nak buang pekerja dia tu, dia tahu dah prosedur nak buang pekerja macam mana. Bagi surat warning pertama dulu, bagi surat warning kedua dulu, bagi last warning. Jadi pekerja tu dah dapat dah surat warning pertama, surat warning kedua, last warning. Jadi bila pekerja tu kena buang kerja, dia ada hak tak untuk tuntut kat mana-mana, ngadu kat jabatan buruh. Jabatan buruh datang, bos beritahu ni, saya dah bagi warning pertama, warning kedua, warning ketiga, contohlah. Saya dah beritahu dah pada dia ni tak boleh, dia pun dah tanda tangan ni tak boleh tapi dia buat juga, contoh. Jadi itu bos yang bijak. Kerana apa? Sebelum dia mengambil apa-apa tindakan pada pekerja dia tadi, dia dah preparation. Dia dah buat preparation apa yang bakal berlaku kalau dia buang pekerja dia. Lepas dia buang pekerja dia nak mengadu kat mana-mana pihak jabatan, bawa lawyer mana ke, pekerja dia tetap tak boleh menang. Sebab bos dia dah sediakan perkara-perkara untuk memberi jawapan kepada pekerja dia kalau pekerja dia buat apa-apa, tuntutan. Bijak tak bos ni? Bijak. Bos tak bijak, dia main buang macam tu. Buang macam tu. Jadi pekerja ni mengadu kat jabat buruh. Kena saman pula bos dia, kena bayar ganti rugi pula. Contoh. Ini sekadar contoh. Macam itulah Allah SWT, Allah hantar Nabi, Allah bagi kitab, kan? Allah Ta'ala tunjuk kebesaran dia pada manusia. Jadi ke akhirat nanti, bila Allah nak masukkan manusia itu dalam penjara, maafkan saya, dalam neraka Allah Ta'ala, boleh tak manusia itu buat tuntutan? Tak patut buat macam ni, kena warning dulu patutnya. Allah jawab, aku dah hantar Nabi untuk warning. Kena beritahu dulu pasal syurga neraka ni. Aku dah turunkan ayat Quran, dah cerita dalam Quran pasal syurga neraka. Kena tunjuklah bukti-bukti yang kiamat dia betul bakal berlaku. Aku dah tunjuk bahawasanya sebagaimana benda mati boleh hidup balik, aku pun boleh buat pada kamu mati hidup balik. Semua aku dah cerita dalam Quran.
Aku dah hantar Nabi, aku dah bagi kitab, aku dah bagi macam-macam contoh sebelumnya, umat-umat terdahulu. Jadi bila Allah azab kita, na'udzubillah min zalik, ataupun azab manusia kat akhirat, manusia yang kena azab tu tidak ada ruang 1% pun untuk menyalahkan Allah, ataupun tidak ada 1% pun ruang untuk dituntut hak dia. Saya tak patut kena denda banyak ni. Saya patut kena denda banyak ni je. Sebab selebih tu kalau saya kena hukuman, saya seolah-olah dizalimi. Tak. Allah Ta'ala tak akan buat perkara tersebut, dan perkara tersebut tidak akan berlaku. Kerana apa? Bijaknya Allah Ta'ala hantar segala-galanya untuk manusia itu beriman. Tiba-tiba manusia tu tak nak beriman, kat akhirat bila nak azab, dia tak boleh tuntut apa-apa lagi daripada Allah Ta'ala. Tak boleh nak kata tak tahu, tak boleh nak kata tak ada orang beritahu, tak ada orang warning, tak ada orang cakap awal-awal. Tak boleh. Sebab tu Allah hantar para Nabi, agar manusia masa Allah nak azab, dia tak boleh bagi sebarang alasan. Ayat macam ni, contoh, tolong baca Wan Nur Zafirah Kamaruddin, tolong baca. Surah apa ya? Surah Al-Qasas, tak silap saya, Al-Qasas. Sekejap Yes, muka surat 391. 391 ayat 47. Boleh? 391 ayat 47. Saya baca dulu, Ustaz. Boleh. Okey. Al-Qasas ayat 47 Ya, betul. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Dan kalau tidaklah orang-orang yang musyrik itu akan berkata semasa mereka ditimpa bala bencana disebabkan perbuatan kufur dan maksiat yang mereka lakukan. Wahai Tuhan kami, mengapa engkau tidak mengutuskan kepada kami seorang rasul supaya kami menurut ayat-ayat keterangan-Mu yang dibawanya, dan supaya kami menjadi dari orang-orang yang beriman. Tentulah. Kita terus. Okey, tentulah engkau wahai Muhammad tidak diutuskan kepada mereka, bahkan kami terus menyiksa mereka. Okey. Terima kasih tuan. Jadi Allah Ta'ala kata, kalau Allah tak hantar seorang nabi pun, Allah Ta'ala tak hantar seorang nabi pun, okey, mana-mana nabi pun, nescaya masa Allah nak azab orang tersebut, kaum tersebut, dia kata apa? Kenapa tak hantar rasul? Kalau hantar rasul, kami mesti akan ikut rasul tu dan akan beriman dengan rasul tu. Kalau Allah tak hantar rasul, tak hantar nabi, nescaya masa Allah nak azab mana-mana kaum, mana-mana orang, dia akan bagi alasan, kenapa tak hantar rasul? Sebab kalau hantar rasul, kami akan ikut ayat-ayat-Mu, kami akan beriman kepada rasul tersebut. Orang tu akan bagi alasan. Jadi tanda Allah Ta'ala tu hakim, bijaksana. Allah Ta'ala telah hantar segala-galanya, bukti, dalil-dalil, hujah-hujah. Jadi ke akhirat bila Allah nak azab seseorang, tidak ada siapa pun boleh pertikaikan dan tidak ada siapa pun akan salahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu maksud Allah Ta'ala hakim. Manakala Allah Ta'ala alim, maksud Allah Ta'ala alim ni apa dia? Setiap orang yang layak masuk syurga, Allah dah tahu dah. Sebelum dia lahir lagi dia layak masuk syurga. Manakala setiap orang yang akan dimasukkan ke dalam neraka, sebelum dia lahir lagi Allah dah tahu dah dia akan masukkan dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu makna alim. Boleh? Okey, baik, masuk ayat 26. Page 263 ayat 26. Wah dan laqad demi sesungguhnya. Laqad demi sesungguhnya. Khalaqna kami telah menciptakan. Khalaqna kami telah menciptakan. Al-insan manusia, dalam braket tulis Adam. Makna manusia kat sini adalah Adam. Min daripada salsalin, tanah liat kering. Salsalin, tanah liat kering. Terjemah salsalin, tanah liat kering. Min daripada hamain, lumpur hitam. Hamain, black mud, black mud, lumpur hitam. Salsalin, tanah liat kering. Min daripada hamain, lumpur hitam. Masnunin, yang diberi bentuk. Masnunin, yang diberi bentuk. Allah buat bentuklah pada lumpur hitam tersebut. Terjemah masnunin, yang diberi bentuk. Puan Rahimah, terjemahkan Puan Rahimah boleh? Puan Rahimah, ayat kita sekarang, ayat 26 ni. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Dan demi sesungguhnya kami telah ciptakan manusia daripada tanah liat kering
daripada lumpur hitam yang bentuk yang diberi bentuk. Okey. yang diberi bentuk. Yang diberi bentuk. Terima alter. Okey. Terima kasih Puan Rahimah. Apa relate ayat ini dengan ayat yang sebelumnya? Ayat 25 Allah cerita pasal kiamat. Ayat 26 Allah nak cerita kiamat ni orang kafir tak percaya. Sebab bagi mereka dah mati-mati lah, macam mana nak hidup balik. Maka ayat kita sekarang Allah nak ingatkan kita. Dulu kamu tak pernah ada. Bukan sekadar kamu tak pernah ada. Tok kamu Adam tu pun tak pernah ada. Allah boleh buat bagi jadi ada. Ini ayat sekarang. Allah boleh buat bagi jadi ada. Jadi daripada benda yang tak pernah ada, Allah boleh buat bagi jadi ada. Susah ke bagi Allah Ta'ala nanti? Susah ke bagi Allah Ta'ala nanti untuk buat balik? Dulu kamu tak ada. Bukan sekadar kamu tak ada. Mak ayah kamu, tok nenek kamu, tok kepada tok, kepada tok, kepada tok, kepada tok. Sampailah Nabi Adam. Pun tak pernah ada. Lalu Allah Ta'ala boleh buat bagi jadi ada. So nanti kalau kamu mati, ayah kamu mati, anak kamu mati, cucu kamu mati nanti, kan? Jadi susah ke Allah Ta'ala nak bagi ada balik? Susah ke Allah nak bagi ada balik? Tu je point Allah cakap kat sini. Maka Allah Ta'ala menceritakanlah pada kita semua asal usul kita. Dalam ayat ini Allah SWT menceritakan tentang manusia, lepas ni jin, kemudian para malaikat. Kerana apa? Mengikut susunannya manusia adalah mulia. Jin, ya, jin juga mulia. Malaikat nombor 3. Ayat nombor 25-28 cerita pasal malaikat. Ya, manusia dan jin lebih mulia daripada malaikat sekiranya manusia dan jin tersebut hidup sebagaimana Allah Ta'ala nak mereka hidup. Iaitu hidup dalam mentaati perintah Allah, hidup dalam menjauhi larangan Allah. Maka manusia dan jin itu lebih mulia pada malaikat. Itu poin dia. Sebab tu Allah sebut manusia dulu, sekarang. Lepas manusia Allah cerita pasal jin, lepas pada ni. Lepas jin barulah Allah Ta'ala cakap pasal malaikat. Allah cakap pada malaikat. Nak ceritanya apa? Bukankah malaikat lagi mulia? Ya, malaikat lagi mulia. Sebab malaikat tak ada nafsu, malaikat sentiasa taat. Memang tak dinafikan. Tapi manusia dan jin dalam keadaan bernafsu, dalam keadaan ada keinginan macam-macam, boleh tak perintah Allah? Boleh jauhi larangan Allah? Maka masa tu manusia lagi tinggi kedudukannya daripada para malaikat. Malaikat memang mulia, memang hebat, memang suci sebab tidak ada nafsu macam kita. Tidak boleh diasuh oleh syaitan. Sedangkan kita nak kena taat perintah Allah ni. Tapi dalam masa yang sama hati nak macam-macam. Nafsu nak macam-macam. Walaupun dah ada tapi nak lagi. Walaupun dah ada tapi nak lagi. Contoh. Sama ada benda yang nak tu kadang-kadang masih lagi dalam zon yang halal. Tapi kadang-kadang kalau agak-agak kawal keinginan, apa yang dia nak tu dah masuk zon haram, dia ikut juga. Manusia. Tapi kalau manusia tu, dia kawal diri dengan baik, maka dia lagi mulia pada para malaikat. Okey, baik. Sekarang masuk pada penciptaan manusia. Dalam ayat ni Allah Ta'ala sebut, manusia tu dibuat daripada tanah liat kering, campur dengan lumpur hitam, dibuat bentuk. Jadi manusia kat sini siapa dia? Manusia kat sini ialah Adam seorang sahaja. Ada 4 unsur kejadian manusia. Ada 4 asal usul kejadian manusia. Pertama ayat ni pasal Adam. Adam lah manusia diciptakan daripada tanah. Campur tanah liat, campur das, campur tanah biasa. Nanti kita define yang lain pula. Pertama Adam. Iaitu kejadian daripada tanah adalah Adam. Manusia kedua diciptakan daripada rusuk Adam. Tulang rusuk Adam. Siapa dia? Hawa alaihassalam, isteri Nabi Adam. Jadi manusia ada daripada tanah, ada daripada tulang rusuk. Yang ketiga, manusia lahir hanya melalui perkataan yang Allah Ta'ala letak dalam badan seorang perempuan, itu badan Maryam, keluar seorang manusia Nabi Isa alaihissalam. Jadi Adam daripada tanah, Hawa daripada rusuk Adam, Nabi Isa daripada Maryam seorang. Persenyawaan antara lelaki dan perempuan. Nabi Isa. Yang ketiga. Yang keempat, melalui perkahwinan lah. Mak ayah kita kahwin dapat kita. Ini normal lah yang berlaku hari ni. Jadi manusia yang lahir kat atas muka bumi hari ni adalah hasil gabungan lelaki dan perempuan lahir kita. Jadi 4 cara Allah cipta manusia. Pertama dengan tanah semata-mata. Kedua dengan
daripada tubuh Nabi Adam, rusuk Nabi Adam. Ketiga, daripada perut seorang wanita sahaja tanpa berlaku sebarang persetubuhan. Yang keempat, perkahwinan lelaki dan perempuan, lahirlah manusia-manusia pada hari ini. Boleh? Okay, baik. Dalam ayat ni Allah Ta'ala menceritakan asal usul pertama manusia itu daripada tanah. Nabi Adam dia daripada tanah, kita bukan daripada tanah. Kita daripada mak ayah kita, keturunan dia. Kita keturunan mak ayah kita, bukan keturunan tanah. Walau bagaimanapun, Dr. Hamka dalam tafsir dia, bagus dia kata, penerangan dia bagus. Walaupun Nabi Adam seorang pada tanah, kita daripada mak ayah kita. Tapi kita ni terjadi hasil gabungan air mani mak ayah kita. Dan air mani mak ayah kita adalah terhasil daripada apa yang mereka makan. Apa yang mak ayah kita makan, daripada situlah terhasilnya air mani kita, mak ayah kita. Samalah kita pun sama. Apa yang kita makan nasi ke, makan sayur ke, makan kambing ke, makan apa saja. Jadi semua zat-zat, apa lagi nak sebut dalam makanan tu, galian ke, zat ke, vitamin ke, apa dia panggil satu lagi? Saya lupa perkataan dia. Nutrien. Ada satu lagi. Gizi. Gizi kan? Betul tak? Betul kan? Dalam makanan ada gizi. Kataan dia lain. Betul lah, gizi. Nutrien, vitamin, mineral, gizi yang ada dalam makanan kita makan tu, semua tu berasal pada mana? Tanah. Semua tu berasal daripada tanah. Jadi walaupun kita bukan asal daripada tanah, tapi apa yang mak ayah kita makan, yang sebut tadi lah, saya bukan ahli nak cerita sangat pasal tu, vitaminnya, mineralnya, gizinya, nutriennya, apa saja tu, semua tu berasal daripada tanah. Mak ayah kita makan, jadilah air mani mereka, lahirlah kita. Jadi kita ni secara indirectly tanah juga. Itu tafsiran Dr. Hamka. Okay, baik. Ayat sekarang, ayat Allah guna perkataan, tengok manusia ni, Nabi Adam. Sekarang Allah guna perkataan salsalin, betul Salsalin. Salsalin ni tanah liat yang dah dikeringkan. Yang kedua, hamain, lumpur hitam. Yang ketiga nanti, tin, tanah liat yang belum kering. Tin. Yang keempat, turab. Okay, sorry niba. Last kali niba. Sorry, maafkan saya tulis macam ni. Turabin. Tin, jawab muka surat 151. Boleh? Muka surat 151. Puan Suraya Haidar. Tolong baca 151 boleh? Ayat atas sekali. 151 ayat atas sekali. Ada perkataan tin kat situ. Satu lima satu ya Ustaz? Ya, betul. Bismillahirrahmanirrahim. Keduanya berkata, Ya, kami telah menzalimi diri kami jika engkau tidak mengampuni dan memberi rahmat kepada kami, nescaya kami termasuk orang-orang yang rugi. Tak ada tin pun? Bukan. 152. Saya beritahu 150 apa pun? 51. Oh, sorry, maafkan saya. 1152 ayat atas sekali. Itu tin. Maafkan saya, silap. 152 ayat atas sekali. Allah berfirman, apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu? Iblis menjawab, aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku daripada api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Terima kasih Puan Suraya Haidar. So, apa perkataan dia? Tanah tu, Puan Suraya Haidar. Perkataan tanah tu apa dia kat situ? Tanah. Khalaqtani min narin. Lagi? Tanahu min tinin. Tinin tu. Jadi tinin tu tanah. Nampak? Tinin tu tanah liat. Clay, betul terjemah clay kat sini. Tinin. Boleh? Ya. Jadi mana satu ni? Salsalin ke, hamain ke, tinin ke? Satu lagi tolong baca dia.
Tuan Haji Aziz, tolong baca boleh Tuan Haji Aziz. Surah Ali Imran. Surah Ali Imran. Muka surat berapa ya? Ada perkataan tu. Saya nak refer perkataan turab. Muka surat 57 ayat 59. Muka surat 57 ayat 59. Ada perkataan turab kat situ. Lagi sekali Ustaz. Page 57 ayat 59. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa bagi Allah seperti penciptaan Adam. Dia menciptakannya dari tanah, kemudian dia berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Okey. Tuan Haji Aziz, apa perkataan tanah kat situ dalam ayat tu? Tanah. Tanah kat situ. Turab. Yes. Turab. Turab. Turab tu tanah kat situ. Melayu panggil apa? Turab kan? Mereka telah menturab tanah di kawasan tersebut, bahasa Melayu. Jadi Nabi Adam ni ada satu ni, daripada salsalin ke hamain ke tinin ke turabin. Jawapan dia gabungan semua tu. Gabungan semua tu jadilah anak Adam lah. Jadilah Nabi Adam, Gabungan semua tu jadilah Nabi Adam alaihissalam. Tengok dalam sebuah hadis daripada Imam Abu Daud, daripada Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Saya share terjemah dia kat tuan-tuan dan puan-puan. Okey, ni terjemah dia. Daripada Imam Abu Daud, daripada Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya baca bahasa Arab dia dan terjemah dia Melayu lah, ni terjemah bahasa Inggeris. Inna Allah khalaqa Adam min qabdatin qabadaha min jami'il ard. Allah Ta'ala ciptakan Nabi Adam daripada segenggam tanah yang dia genggam daripada seluruh jenis tanah-tanah. Whole of the whole of the earth kan, seluruh tanah-tanah. Okey, faja'a banu Adam ala qadril ard, maka datanglah anak Adam dalam keadaan berbeza-beza mengikut tanah masing-masing. Minhum al-ahmar wa minhum wal abyad wa minhum al-aswad wa minhum baina zalik. Ada yang datang dengan kulit merah, warna merah kulit dia. Ada yang datang warna putih. Ada yang datang gelap kulit dia. Okey. Mungkin kalau orang tu kulit dia kibalan merahan, dia dibuat daripada tanah-tanah bukit. Kalau putih-putih mungkin guna pasir tepi pantai. Kalau gelap-gelap mungkin tanah gambut. Ni saya tambah sendirilah. Kan tu. Jadi maksudnya Adam seorang je. Tapi daripada Adam yang seorang ni, lahirnya keturunan dia warna beza-beza. Ke Nabi Adam tu warna-warni? Separuh putih, separuh hitam. Tak. Nabi Adam satu colour je. Kalau pun Allah Alam. Tapi daripada Nabi Adam tu keluarnya keturunan-keturunan yang merah ada, putih ada, gelap ada, campur-campur ada. Okey, wasahal. Dan ada yang lembut, ada yang kasar, ada yang buruk, ada yang baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, walaupun Nabi Adam seorang, tetapi daripada Nabi Adam yang seorang lahirnya keturunan dia yang macam-macam warna kulit. Kita tanya orang, ke orang Melayu dengan orang Asia je keturunan Adam. Orang lain bukan keturunan Adam. Tak, semua keturunan Adam. Tapi bagaimana boleh berbeza-beza warna kulit masing-masing? Bagaimana boleh berbeza-beza warna kulit masing-masing? Kerana Nabi Adam, Allah ciptakan daripada campuran berbagai-bagai jenis tanah. Nabi Adam, Allah SWT ciptakan daripada campuran berbagai-bagai jenis tanah. Di tanah yang asal Allah ambil. Tanah yang asal Allah ambil untuk buat Nabi Adam tu. Okey. Tanah itulah akan dia panggil genetiknya turun sampailah kat kita ini. Jadi warna tu sebab tu dalam bab nikah kahwin,
Tak boleh kita menuduh pasangan ataupun siapa-siapa dengan tuduhan tak baik hanya semata-mata kerana warna kulit berbeza. Zaman Nabi SAW ada pasangan suami isteri gelap, tiba-tiba dapat anak juga. Maka Nabi kata dia anak kamu. Tak boleh hari ni kita tengok pasangan Cina, suami isteri Cina putih, contoh mak dia putih, ayah dia putih, contohlah ni mak dapat anak gelap macam orang Afrika. Maka haram kita kata ni mesti ada buat benda tak baik dengan orang Afrika. Tak boleh. Kerana apa? Benda tu boleh berlaku dalam genetik manusia. Kalau dalam bahasa sains dia panggil skip generation. Maknanya mungkin tok dia dulu yang ke-8, yang ke-9 boleh jadi orang kulit hitam. Jadi tak tahulah macam mana ada sedikit genetik lahir pada generasi seterusnya lahir kulit hitam. Sabit anak. Tak boleh kata macam mana aku kulit putih, tiba-tiba dapat anak kulit gelap. Macam lain macam. Tak. Benda tu boleh sabit kerana kita berasal daripada genetik yang sama. Genetik yang sama Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam. Okey, baik. Orang lain dengar ke suara saya tak putus-putus? Sebab dekat skrin tulis saya punya internet tak stabil. Orang lain dengar macam mana? Putus-putus ke? Okey. Sedikit putus-putus. Okey, dengar okey. Okey Ustaz, okey. Ya. Okey, baik. Ada satu hadis yang didatangkan oleh tafsir Jalalain. Tetapi statusnya tidak sahihlah hadis tersebut. Dia kata daripada Imam Ahmad. Hadis ini daripada Imam Ahmad. Saya lupa sahabat yang meriwayatkannya. Dia kata Allah Ta'ala berfirman dalam Nabi SAW bersabda dalam hadis itu, ketika mana Allah SWT nak buat Nabi Adam. Okey, Allah Ta'ala telah mewahyukan kepada bumi. Allah cakap pada tanah, inni khaliqum minha khalqan man ata'ani adkhaltuhul jannah wa man asani adkhaltuhun nar. Allah cakap kat tanah ni sebelum Allah buat Nabi Adam, aku akan buat daripada kamu makhluk-makhluk yang sekiranya dia dengar cakap aku masukkan dia dalam syurga, dan sekiranya dia degil lawan cakap aku, tak nak dengar cakap aku, maka aku masukkan dia dalam neraka. Maka tanah tanya Allah Ta'ala balik, khalaqtani khalqan yadkhulun nar, kau akan cipta daripada aku ni makhluk akan masuk neraka? Maka Allah Ta'ala jawab, na'am, ya. Fabakat, lalu menangislah tanah itu. Fabakat, menangislah tanah itu. Fanba'atil uyun min bukaiha ila yaumil qiyamah, maka mengalirlah air matanya kerana tangisan itu sampai hari kiamat. Daripada situlah keluarnya air, mata air. Daripada tangisan bumi itulah keluarnya air, mata air. Siapa pernah panjat gunung, ikut alur sungai, pergi cari dia punya punca dia. Siapa pernah naik gunung ke, masuk tengah-tengah hutan ke, tengok ada anak sungai kecil-kecil kan, tengok ikut sampai dia punya punca dia, hulu dia. Ikut hadis ni, walaupun dia tak sahih, tapi didatangkan juga oleh mufassiri. Maknanya bumi ni ketika mana Allah ciptakan Nabi Adam, Allah kata daripadanya lah akan adanya makhluk-makhluk yang akan masuk neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita tak nak dengar cakap Allah, tak nak ikut perintah Allah, nak lawan, tak nak amalkan apa Allah suruh, apa Allah larang buat. Ingat, kita daripada tanah, dan kita akan kembali pada tanah, dan daripada tanah tu juga kita akan dibangkitkan. Sunat, kalau kita menghadiri pengkebumian, sunat orang dah balik ke, orang masih ada ke, kita ambil tanah kubur jenazah tersebut, kita ambil, kita letak balik. Dah selesai lah ni, dah selesai talqin, dah selesai segala ni, kita ambil tanah, kita baca ayat ni, kita letak balik. Muka surat 315. Page 315 surah Taha, tolong baca dia. Tuan Haji Rashid tolong baca boleh Tuan Haji Rashid. 315 ayat yang ke 55. Sunat kita buat macam ni, ayat 55. Boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Daripadanya tanah itulah kami menciptakan kamu, dan kepadanya lah kami akan mengembalikan kamu, dan dari sanalah kami akan mengeluarkan kamu pada waktu yang lain. Terima kasih Tuan Haji Rashid.
dia Nabi SAW. Kalau kita kursus jenazah, mungkin sebahagian ustaz ataupun orang yang mengajar tu dia akan beritahu sunat buat benda ni lah. Pas selesai talqin, dah selesai apa semua, kita ambil tanah kat kubur tu, kita baca minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Tak balik kat situ. Nak apa? Supaya kita lah ingat orang dalam kubur tu, dia urusan dia dalam kubur dah. Kita kena ingat kita daripada tanah. Nanti kita akan dikembalikan balik pada tanah, dan pada tanah tu juga kita akan dibangkitkan semula. Okey, baik. Habis pasal Nabi Adam alaihi salam. Allah Ta'ala, saya lupa nak refer satu ayat. Tengok ayat pertama surah An-Nisa boleh ya? Ayat pertama surah An-Nisa. Puan Maisarah tolong baca muka surat 77 ayat 1 surah An-Nisa. Kita semua daripada satu jiwa. Adam lah satu jiwa tu. Sebab tu Adam jadi daripada tanah. Kita asal daripada manusia yang asal pada tanah. 77 ayat 1. Ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, yakni Adam, dan Allah menciptakan pasangannya Hawa dari dirinya. Dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah dengan namanya kamu saling meminta. Dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Terima kasih Puan Maisarah. Ayat 1 ni Allah nak ingatkan kita, sebagaimana kita dengan adik-adik kandung kita, kita menghormati, menyayangi. Sebagaimana dengan adik-beradik kandung kita, kita menghormati, menyayangi, tidak menimbulkan percakapan-percakapan yang menimbulkan permusuhan. Macam itulah juga dengan semua manusia. Kita patut menghormati, menyayangi. Sebab walaupun kita kata dia tidak ada pertalian darah dengan kita, hakikatnya kita dengan dia tetap daripada Adam yang sama, Hawa yang sama. Sebagaimana dengan adik-adik kita kata tak patut bergaduh. Macam itulah juga dengan manusia-manusia lain. Walaupun kulitnya berbeza, bahasanya berbeza, kaumnya berbeza, tribe-nya berbeza, tak boleh juga kita nak bermusuh suka hati, tak boleh juga kita nak mengejek, mengutuk, mengata dan sebagainya. Kerana apa? Sebagaimana kita tak akan kutuk mengata adik-beradik kita, contohlah bagi kebanyakan manusia, mungkin ada setengah orang kutuk juga adik-beradik. Kita hormat adik-beradik, sayangi adik-beradik. Macam itulah juga dengan semua manusia, kena hormati, kena sayangi. Sebab dia dengan kita tetap berasal daripada Adam dan Hawa yang sama. So ayat ni, wahai manusia, bertakwalah kamu kepada Allah yang menciptakan kamu daripada satu jiwa. Adam seorang. Adam itulah yang Allah Ta'ala buat daripada campuran tanah liat kering, tanah liat, tanah dan juga black mud tadi. Lumpur hitam tadi. Okey, daripada lumpur hitam tadi. Okey, baik. Seterusnya, masuk ayat baru. Lepas Allah cerita pasal manusia, nak masuk pasal jin pula. Wadan, al-jan. Al-jan ni adalah plural kepada perkataan jin, itu satu. Ataupun maksud jan kat sini adalah jin yang pertama yang Allah ciptakan. Dua-dua boleh. Khalaqnahu, kami telah menciptakannya. Jan tu adalah plural kepada perkataan jin, ataupun jan tu boleh bermakna seorang, jin yang pertama. Khalaqnahu, kami telah ciptakannya. Min daripada qablu, sebelum. Dalam bracket tulis Adam. Dalam bracket tulis Adam. Min daripada naris samum, api yang sangat panas. Nari, api, as-samum yang sangat panas. Okey. As-samum yang sangat panas. Okey, baik, terjemahkan dia. Puan Tuan Haji Abdul Kahar, terjemahkan boleh Tuan Haji Abdul Kahar ayat kita sekarang, ayat yang ke-27 ni. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jin kami telah menciptakannya daripada sebelumnya daripada api yang sangat panas. Okey, Tuan Haji Abdul Kahar tolong baca boleh tak surah Ar-Rahman ni? Ayat dua ayat tu sama macam kita sekarang. Surah Ar-Rahman muka surat, saya cari sekejap, surah Ar-Rahman, muka surat 531.
531. Okey. Ayat 14, ayat 15. Ayat 14, ayat 15. Dia menciptakan manusia daripada tanah yang kering seperti tembikar, dan dia menciptakan jin daripada nyalaan api tanpa asap. Satu ayat lagi boleh? Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Okey, baik. Terima kasih Tuan Haji Abdul Kahar. Cuma terjemah Tuan Haji Abdul Kahar tu, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan. Sepatutnya terjemah tu kena ada perkataan kamu berdua. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu berdua dustakan. Kan ada kamu berdua tu. Kamu berdua tu refer pada apa? Refer pada manusia dan jin. Maknanya Quran ni, agama ni bukan manusia je kena amalkan. Jin pun kena amalkan juga. Itu maksud Fabi Ayy. Dalam surah Ar-Rahman kan banyak. Fabi Ayy ala rabbikuma. Rabbikuma tu kamu berdua. Jadi kamu berdua tu refer pada apa? Adam dengan Hawa? Bukan. Golongan jin dan golongan manusia. Tu rabbikuma dalam surah Ar-Rahman tersebut. Dia ayat ni samalah macam ayat kita sekarang. Sol-solin dengan juga mimma rijim minna. Jadi as-samum ni terjemah api yang sangat panas. Kenapa dia terjemahkan api yang sangat panas? Kerana api tersebut langsung tidak ada asap. Api tersebut langsung tidak ada asap. Daripada api itulah Allah SWT menciptakan jin-jin. Baik, Allah menciptakan jin sebelum Allah ciptakan manusia. Allah ciptakan jin sebelum Allah ciptakan manusia. Jadi, ketika mana Allah nak buat manusia, malaikat bertanya, adakah nak buat manusia ni yang sifat dia macam jin sebelum ni, duduk kelahi, buat kerosakan, menumpahkan darah. Ayat berapa? Itu surah 6 kan, ayat atas sekali. Ada Mak Saleh masuk Islam, dia tulis buku, nama tajuk buku tu Even Angel Us. Even Angel Us. Siapa nama dia saya tak ingat. Tuan Haji Abdul Kahar, Puan Azhar ada? Tuan Haji Abdul Kahar, Puan Azhar ada tak? Ada Ustaz. Tolong baca Puan Azhar, buku surah 6 ayat atas sekali, ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Mereka berkata, adakah engkau hendak menjadikan orang yang akan merosakkan dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami sentiasa bertasbih dengan mujimu dan mensucikanmu? Allah berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Okey, terima kasih Puan Azhar. Jadi ketika mana Allah cakap kepada para malaikat, aku nak buat manusia khalifah, pengganti golongan jin yang sebelum ni banyak memurkakan aku, banyak buat maksiat pada aku. Maka malaikat tanya Allah Ta'ala, adakah nak buat kat bumi ni makhluk yang akan buat kerosakan, akan menumpahkan darah-darah? Mana malaikat tahu manusia akan buat kerosakan, menumpahkan darah? Manusia masa tu Allah tak buat lagi. Malaikat cakap macam ni sebab dia tengok golongan jin sebelum ni, itulah kerja dia. Okey? Sedangkan kami ni, malaikat kata, kami ni sentiasa bertasbih dengan memujimu dan mensucikan. Maka Allah kata pada malaikat, aku tahu apa yang kamu tak tahu. Sebenarnya nanti kalau sampai ayat ni mungkin kita akan bincang lah kan. Kenapa malaikat persoalkan apa yang Allah nak buat? Senyap dah lah. Kamu tu bukannya ada hak nak tanya-tanya pun. Kamu bukannya ada sekretari Allah pun. Kamu bukannya orang nombor 2 dalam company nombor 3. Kan? Jadi adalah jawapan-jawapan dia dalam kita bincang ini. Poin saya apa dia? Malaikat boleh cakap macam tu pada Allah kerana pengalaman malaikat handle jin ni buat kerosakan lah. Most of them akan buat kerosakan. Okay, jadi nak buat Nabi Adam, dia pun nanti perangai macam malaikat ni, perangai macam jin ni lah juga. Maka Allah kata, aku tahu apa yang kamu tak tahu. Maksudnya, ya, memang ada manusia akan buat kerosakan, menumpahkan darah, berebut, kelahi, membunuh-bunuh. Tetapi aku tahu, akan ada di kalangan mereka yang semua zikir pada aku, ingat aku, sebut ayat aku. Okey? Baik. Jadi ayat kita sekarang, Allah kata jin, kami telah menciptakannya daripada api yang sangat panas. Adapun malaikat, ada tak dalam Quran Allah Ta'ala sebut penciptaan malaikat daripada apa? Ada tak dalam Quran Allah sebut malaikat aku ciptakan daripada ni, tak ada. Dalam Quran Allah tak sebut pun malaikat Allah ciptakan daripada apa. Kenapa?
Siapa tahu agak-agak jawapannya? Dalam hadis ada. Dalam hadis ada Allah sebut pasal penciptaan malaikat. Nanti saya share hadis dia. Agak-agak kenapa Allah tak cerita dalam Quran asal usul penciptaan malaikat? Sebab Quran ni Allah Ta'ala bukan turunkan Quran untuk malaikat beramal dengan Quran. Allah turunkan Al-Quran untuk manusia dan jin beramal dengan Al-Quran. Jadi untuk manusia dan jin yang kadang-kadang lupa diri, yang kadang-kadang rasa bagus, rasa hebat, rasa kuat, maka Allah Ta'ala dah ingatkan. Awak kuat sangat ke? Awak hebat sangat ke? Cuba ingat asal usul awak. Itu maksud ayat ni. Adapun malaikat, dalam Quran Allah tak sebut Allah ciptakan malaikat daripada apa. Ya, memang malaikat tu Allah ciptakan, tapi Allah tak pernah sebut dalam Quran asal usul malaikat. Allah tak pernah sebut dalam Quran asal usul malaikat. Kerana apa? Kerana Quran bukan diturunkan untuk malaikat sedar diri, malaikat ingat asal usul. Tak, untuk apa? Untuk kita. Untuk kita, untuk jin. Okey? Tengok dalam hadis. Saya share kat tuan-tuan. Hadis ni daripada Imam Muslim, daripada Aisyah radhiyallahu anha. Hadis daripada Imam Muslim, daripada Aisyah radhiyallahu anha. Nabi SAW bersabda, ni hadisnya, khuliqatil malaikatu min nurin. Ni hadis dia. Diciptakan malaikat daripada cahaya. Wa khuliqatil jan min marijim min nar. Okey. Wa khuliqa Adam mimma wusifa lakum. Hadis daripada Aisyah, daripada Ibnu Abbas, daripada Imam Muslim, daripada Imam Ahmad. Diciptakan malaikat, para malaikat daripada cahaya, dan diciptakan jin daripada api yang tidak ada asap, panas sangat. Okey. Dan juga diciptakan Nabi Adam daripada apa yang telah disifatkan kepada kamu, iaitu tanah liat kering, tanah liat, soil, apa lagi tadi, macam-macam lagi lah kan, kita dah bincang tadi. Di dalam Quran Allah tak sebut pun malaikat buat pada apa. Sebab apa? Malaikat tidak dituntut untuk beramal dalam Quran. Quran ini peringatan untuk manusia dan jin. Jadi jin kena beramal dengan Quran juga? Ya. Jin beriman dengan Quran juga? Ya. Jin kena ikut apa Quran kata juga? Ya. Okey? Okey, baik. Cerita pasal jin. Boleh tak cerita pasal jin? Jin syaitan, apa beza dia? Baik. Manusia Allah buat pada tanah. Malaikat daripada cahaya, ikut hadis tadi kan? Jin daripada api. Syaitan? Syaitan. Daripada apa syaitan? Syaitan pun daripada api. Syaitan tu adalah sifat. Syaitan adalah sifat. Okeylah, masuk terus iblis. Senang cerita iblis. Iblis pada apa iblis? Ada tak Allah sebut iblis diciptakan daripada apa? Tak. Iblis tu kategori jin. Iblis tu adalah kategori jin. Mana dalil dia? Tengok muka surat 299. Page 299. Tolong baca Puan Salasiah boleh? Puan Salasiah tolong baca page 299 ayat 50. Ayat 50. Sebelum masuk pasal iblis lepas pada ni, kita cerita teruslah pasal iblis. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Dia adalah daripada golongan jin. Maka dia menderhakai perintah Tuhannya. Layakkah kamu menjadikan dia dan keturunannya sebagai pemimpin selain aku? Padahal mereka adalah musuhmu. Sangat buruklah iblis itu sebagai pengganti Allah bagi orang yang zalim. Okey, terima kasih Puan Salasiah. Perkataan syaitan ada pluralnya dalam Quran. Apa dia? Syayatin. Betul? Syayatin plural kepada syaitan. Iblis ada tak plural dia untuk iblis? Abalis ke? Ubulus ke? Tak ada. Iblis tidak ada plural kerana iblis seekor sahaja. Iblis ni seekor sahaja dan dia adalah kategori jin. Golongan jin. Dan Allah sebut ayat 50 tadi, adakah kamu patut menjadikan dia dan keturunan dia? Iblis ada keturunan. Malaikat ada keturunan. Mana ada keturunan? Iblis ada keturunan. Maksudnya iblis tu
Golongan jin, dia kahwin ada nak pinak cucu dan sebagainya. Okey. Jadi Allah hanya sebut manusia daripada tanah, syaitan, iblis, jin, samalah tu kategori jin. Berasal daripada api. Okey, jangan pula iblis pada apa? Tak, iblis kategori jin. Bila iblis kategori jin, maknanya dia daripada api juga. Begitu syaitan? Syaitan bukanlah satu entiti yang lain. Syaitan ni sifat. Syaitan itu adalah sifat. Apa makna sifat? Jin-jin yang jahat, Allah panggil mereka syaitan. Bukan sekadar jin-jin jahat Allah panggil mereka syaitan. Manusia yang jahat pun Allah panggil syaitan juga. Ibnu Abbas kata, aku lebih risau syaitan di kalangan manusia berbanding syaitan di kalangan jin. Sebab aku baca ayat kursi, syaitan di kalangan jin ni dia lari. Tapi syaitan di kalangan manusia tak lari. Itu kata Ibnu Abbas. Tengok surah Al-An'am ayat 112. Tolong baca boleh Puan Siti Nolis? Mungkin sahabat-sahabat yang lama, kita dah bincang 2-3 kali pasal beza manusia, jin, syaitan, iblis ni kan. Tapi kita ada sahabat-sahabat baru malam ni, kita ulang lagi tak apa. Surah Al-An'am muka surat 142 ayat 112. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 112 ya. Ya, betul. Dan demikianlah untuk setiap nabi kami jadikan musuh yang terdiri daripada syaitan-syaitan, manusia dan jin. Sebahagian daripada mereka membisikkan kepada sebahagian yang lain perkataan yang indah sebagai penipuan. Dan jika Tuhanmu mengkehendaki, nescaya mereka tidak akan melakukannya. Maka biarkanlah mereka bersama apa penipuan yang mereka ada-adakan. Okey, terima kasih Puan Siti Nolis. Tengok. Bagi Nabi ada musuh-musuh. Dua je musuh Nabi. Manusia dan jin. Jadi syaitan, manusia dan jin yang memusuhi Nabi itulah syaitan. Manusia yang memusuhi Nabi, manusia itulah syaitannya. Jin yang memusuhi Nabi, jin itulah syaitannya. Nampak? Jadi bukanlah kata 3 musuh Nabi. Syaitan, manusia dan jin. Salah. Allah Ta'ala sebut syaitan among mankind and jinns. Jadi adakah maksud jadi tiga dipanggil 3 apa ya? 3 benda berbeza. Syaitan satu, manusia satu, jin satu. Tak. 2 je, manusia dan jin. Jadi jin yang jahat itulah namanya syaitan. Jin yang jahat itulah namanya syaitan. Manakala jin yang baik panggil jin. Manusia yang jahat itulah namanya syaitan. Contoh, Allah panggil manusia dengan panggilan syaitan. Allah panggil manusia dengan panggilan syaitan, surah Baqarah, muka surat 2. Tolong baca dia. Puan Izzawani boleh. Surah Baqarah, muka surat 3. Sorry. Bukan 2, muka surat 3. Ayat yang ke-14. Muka surat 3 ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim. Dan apabila mereka bertemu dengan orang yang beriman, mereka berkata, kami telah beriman. Dan tak kala mereka kembali kepada syaitan-syaitan mereka, pemimpin-pemimpin mereka yang munafik dan kafir, mereka berkata pula, sesungguhnya kami tetap bersama kamu. Kami sebenarnya hanya memperolok-olok akan orang yang beriman dengan berpura-pura beriman. Jadi Puan Izzawani, syaitan-syaitan tu manusia ke jin dalam ayat 14 ni? Manusia. Terima kasih Puan Izzawani. Manusia, bos-bos Yahudi mereka Allah panggil syaitan. Bos-bos Yahudi mereka Allah panggil syaitan. Jadi syaitan ni bukanlah satu entiti yang lain selain jin dan manusia. Tak. Manusia yang perangai jahat, yang musuhi Nabi, itulah syaitan. Minta maaf nak sentuh sikit. Suami isteri yang dah kahwin, kan? Malam tu dia jima lah, orang dah kahwin, tak ada masalah nak jima. Keesokannya dia cerita kat orang apa dia buat dengan isteri dia. Si suami ni yang tak cerdik ni. Dia cerita kat orang apa dia buat dengan isteri dia. Dia ceritalah apa yang dia buat bersama isteri dia malam tadi. Maka Nabi SAW cakap apa tahu orang macam ni? Orang yang halal, dia buat dengan isteri dia halal lah jima. Bukan haram pun, orang dah kahwin. Tapi esok dia ceritalah apa asyik dia buat dengan isteri dia malam tadi tu. Maka Nabi kata apa? Tu syaitan yang bercerita.
syaitan yang bercerita. Nabi kata, walaupun dia Islam, orang Islam, tapi malam tadi apa dia buat dengan isteri dia, siang dia cerita kat tempat kerja dia, aku buat gini dengan isteri dia. Maka Nabi kata apa? Itulah syaitan yang bercerita. Auzubillah min zalik. Nabi panggil orang tu syaitan. Tak kisahlah dia belajar agama banyak mana pun sebelum ni, lepas tu cuti esoknya cerita kat orang apa dia buat dengan isteri dia. Nabi kata tu syaitan. Tak baik lah, tak baik. Benda tu tak baik. Tak apalah, bukan nak sentuh bab tu sangat. Okey, bukan nak sentuh bab tu, tapi nak ceritanya, orang yang perangai macam tu Nabi kata tu syaitan. Bukan jin, bukannya jin berkata-kata, tak. Dia tu sendiri syaitan. Orang tu sendiri syaitan. Okey, itu satu contoh. Ada lagi tempat-tempat lain, ayat-ayat Quran yang perkataannya Allah guna syaitan, tapi maksudnya adalah manusia. Sekarang kita nak refer perkataan syaitan, maksudnya adalah jin. Jeffrey Lang. Terima kasih Puan Maisara. Puan Maisara cari kat Google ke? Puan Maisara. Ya, cari kat Google. Cari kat Google. Yes. Tapi kenal lah Jeffrey Lang tu. Apa dia? Tapi kenal lah Jeffrey Lang tu. Kenal lah. Dia top. Orang hebat lah kan? Jeffrey Lang, bukan Lang. Okey, tak apa. Terima kasih Puan Maisara. Nama dia Jeffrey Lang. Even Angel Us. Okey, baik. Sekarang kita nak refer ayat Quran. Allah sebut syaitan, tapi maksudnya jin. Tadi kan kita dah refer. Okey, sebelum tu nak cerita lagi. Kat akhirat nanti, orang yang masuk neraka, dia kata apa? Kat akhirat nanti, orang masuk neraka, dia kata, Ya Allah, tunjukkan pada aku orang yang telah menyebabkan aku sesat, manusia dan jin, biar mereka masuk neraka lagi teruk pada aku. Sebab mereka berdua lah aku kena masuk neraka. Kalau baca dia, Wanda Zafirah ada? Wanda Zafirah Kamarudin ada tak? Cik Syukri ke belum masuk lagi? Saya wakilkan dia lagi. Okey, tak apa. Cik Syukri tolong baca muka surat 479 ayat bawah sekali. 479 ayat bawah sekali, 29. Ni kata-kata orang dalam neraka ni. Dia marah kat manusia dengan jin. Dia tak marah syaitan pun. Padahal syaitan buat jahat sama. Tengok mana syaitan kat sini. Okay. Dan orang-orang yang kafir berkata, wahai Tuhan kami, perlihatkanlah kepada kami dua golongan yang telah menyesatkan kami dari jin dan manusia, untuk kami meletakkan mereka di bawah tapak kaki kami, supaya mereka menjadi golongan yang terkebawah dalam kehinaan. Terima kasih Cik Syukri. Seorang masuk neraka ni, dia marah sangat sebab kena masuk neraka. Dia kata, Ya Allah, tunjukkanlah pada kami dua golongan yang telah menyesatkan kami, itu manusia dan jin. Mana syaitan ni? Mana syaitan? Yang manusia sesatkan dia itulah syaitan. Jin yang sesatkan dia itulah syaitan. Sebab tu saya kata syaitan ni adalah sifat. Bukan satu entiti yang berasal daripada apa-apa. Sifat. Ayat Quran tadi, surah Baqarah tadi, Allah panggil orang, ketua-ketua munafik Allah panggil sebagai syaitan-syaitan. Sekarang, malaikat boleh berubah jadi manusia. Jin pun boleh menyamar jadi manusia. Jin pun boleh menyamar jadi manusia. Manusia tak boleh menyamar jadi jin, kecuali dia letak nama dia Muhammad Jin. Mana? Surah Al-Anfal. Yes, surah Al-Anfal. Mungkin sahabat-sahabat yang lama dah lalu surah ni, kisah peperangan Badar. Masa peperangan Badar, orang kafir semangat. Sebab apa? Syaitan ni dia menyamar jadi manusia. Dia pergi kat ketua orang kafir, dia kata apa? Hari ni kau menang, tak ada orang boleh kalahkan kau, aku akan tolong kau. Bila dua tentera saling berhadapan, orang Islam dengan kafir, maka jin kata apa? Sorry lah, kami terpaksa angkat kaki, sebab kami nampak apa yang kamu tak nampak. Okay, tolong baca dia. Tuan Haji Izali, tolong baca boleh Tuan Haji Izali, muka surat 183 ayat 48. Ni Allah sebut syaitan tapi maksudnya jin ataupun iblis, samalah. Dan ingatlah ketika syaitan menjadikan perbuatan dosa mereka terasa indah bagi mereka dan mengatakan, tidak ada orang yang dapat mengalahkanmu pada hari ini, dan sesungguhnya aku adalah penolongmu. Maka ketika kedua-dua pasukan itu telah saling melihat berhadapan, syaitan berundur ke belakang sambil berkata, sesungguhnya aku berlepas diri daripada kamu. Aku dapat melihat apa yang kamu tidak dapat melihat. Sesungguhnya aku takut pada Allah. Allah sangat kuat azabnya. Okay.
Terima kasih Tuan Haji Izan. Masa lagi perang Badar, jin ni ataupun iblis dalam terjemah bahasa Inggeris saya, dan ketika syaitan menghiaskan bagi manusia perbuatan mereka. Dalam perkataan syaitan tu dia buat bracket iblis terus. Iblis terus. Okey? Di iblis tu masa peperangan Badar, dia menyamar jadi manusia. Dia menyamar jadi manusia. Dia menyamar jadi seorang lelaki yang bernama Suraqah bin Malik bin Ju'sham, tokoh Bani Mudlij. Ini ada dalam tafsir Ibnu Katsir. Suraqah bin Malik bin Ju'sham. Dia jin. Dia menyamar jadi seorang lelaki bernama Suraqah bin Malik bin Ju'sham. Okey. Lalu dia kata apa kat pemuka Quraisy? Dia ketua Bani Mudlij. Suraqah bin Malik bin Ju'sham ni ketua Bani Mudlij. Dia kata apa kat ketua Quraisy? Dia kata, hari ni tak ada orang boleh kalahkan kamu. Sebab aku dengan geng-geng kamu, geng-geng aku akan tolong kamu. Jin ni lah yang menyamar jadi manusia ni tadi. Lalu ketika mana dua kumpulan saling berhadapan, jin-jin yang duduk geng orang kafir ni, dia nampak malaikat-malaikat. Sebab tu dia kata apa? Aku berlepas diri daripada kamu. Sebelum ni janji nak tolong. Bila nampak je dua kumpulan, mereka berundur ke belakang lalu berkata, jin ni kata, aku berlepas diri pada kamu. Sebab aku nampak apa kamu tak nampak. Itu malaikat. Ustaz, maknanya jin ni nampak malaikat, manusia yang tak boleh nampak malaikat Ya, jin nampak malaikat. Oh, Masya Allah. Sebab tu page kita sekarang kan, kita bincang minggu lepas. Jin nak curi dengar berita kat langit, malaikat pekong dengan Syihab. Betul kan? Ayat page yang sama. Jin nampak malaikat yang pekong, apa yang malaikat pekong, jin nampak, kita je tak nampak. Kita je tak nampak. Jadi jin boleh nampak kita, boleh nampak malaikat, malaikat pun sama boleh nampak kita, boleh nampak jin. Kita je tak nampak dua-dua. Jin tak nampak, malaikat pun tak nampak. Jadi kat sini jin tu dia menyamar jadi manusia. Bila perang nak bermula dia lari balik. Dalam tafsir kisah ayat 48 ni, ketika mana orang Mekah balik ke Mekah, maka orang Mekah kata apa? Halakas Suraqah. Udhimatina Suraqah. Suraqah telah menyebabkan kita kalah. Orang musyrikin balik kepada dia kata apa? Suraqah lah sebab kita kalah. Sebelum tu janji power punya. Sebelum tu berjanji nak buat tu nak buat ni. Bila sampai masanya melarikan diri. Mungkin dia orang patut panggil Suraqah YB pada masa tu. YB. Sebab YB kan janji lain, masa nak buat lain. Contohlah. Jadi Suraqah masa tu dia tinggal kat Mekah, dia tak pergi. Dia kata apa? Aku tak tahu pun bila you all pergi perang. Sedar-sedar aku dapat berita kamu kalah kat Badar. Tiba-tiba tuduh aku sebab kamu kalah. Maka kat situ tahulah bahawasanya yang cakap pada mereka pada peristiwa tersebut bukanlah Suraqah tu sendiri, tapi adalah jin. Saya dah cerita pada tuan-tuan kan, semasa Nabi, orang musyrikin Mekah mesyuarat nak bunuh Nabi. Orang musyrikin Mekah mesyuarat nak bunuh Nabi. Ada bagi show penjarakan, ada bagi show bunuh, ada bagi show buang negeri, buang daerah. Maka pada majlis tersebut, masa mereka bincang dekat Darun Nadwah, apa nak buat pada Nabi, ada seorang lelaki tua daripada Najd. Jadi lelaki tua daripada Najd tersebut adalah jin, syaitan iblis yang menyamar jadi manusia, duduk mesyuarat sekali, bagi cadangan pada Abu Jahal, apa nak buat pada Nabi SAW. Jadi jin boleh berubah jadi manusia, malaikat pun boleh berubah dalam bentuk manusia, jumpa Nabi, bagi wahyu kat Nabi pun boleh. Manusia dia tak boleh berubah jadi jin, tak boleh berubah jadi malaikat. Manusia yang berbaik, buat baik, maka dia lagi mulia pada malaikat. Manusia yang jahat perangainya, dia sama kategori dengan syaitan tadi. Okey, syaitan ni sifat. Jadi manusia jahat Allah panggil syaitan, manusia baik Allah panggil manusia. Jelas kan? Adalah pangkat-pangkat dia. Muslim, mukmin, solihin. Macam tu juga di kalangan jin. Yang jahat, syaitan lah. Yang baik, nama dia mukmin, solihin. Yang Islam yang buat jahat pun ada juga. Kita tengok surah jin untuk mengenali jin dengan lebih dekat. Kita tengok surah jin. Dia tak tengok surah Al-Jin. Rupa dia macam mana Ustaz? Rupa dia. Apa dia? Sorang-sorang?
Saya kata pernah tak Ustaz terbaca diorang cerita pasal rupa jin ni ke? Rupa. Ya, Benda ni rupa macam-macam ya. Allahualam. Saya Ya, tak pernah Ustaz, jumpa lagi tu. tapi Masa ada ni saya belum pernah jumpa lagi lah. Macam mana hadis tentang rupa dia ke apa ke. Saya tak pasti ada ke tak ada. Saya tak ingat. Ya, Ustaz, Puan Suraya. tapi dulu ada satu ustaz tu beritahu, dia kata kita tak boleh panggil sesama manusia syaitan ni, tahu? Tak boleh. Who are you to call someone human being syaitan? So ni di sini Allah kata orang manusia jahat boleh panggil syaitan ya. Ya, macam ni. Puan Suraya Haidar. Bukan sekadar tak boleh panggil manusia syaitan. Panggil manusia munafik tak boleh. Panggil manusia bodoh pun tak boleh. Betul kan? Tapi Allah panggil? Allah panggil orang tu syaitan. Allah panggil orang tu munafik. Allah panggil orang tu bodoh. Kita tak boleh panggil. Allah Kita tak boleh lah. Kita tak boleh lah. Bukan sekadar kita tak boleh. Kita tidak ada keputusan pun nak kata orang tu munafik. Apatah lagi nak panggil orang tu syaitan. Tak. Kita kata kat kita sendiri tak apalah. Tak maksud dia. Kalau dia jahat sangat, kalau lah orang tu jahat sangat, kata you ni macam syaitan lah. Tak boleh lah. Okay. Wallahu a'lam. Kita tak boleh mengatakan orang. Tu je. Kita memang tak boleh mengatakan orang. Kita tak disuruh pun, tak ditugaskan pun mengatakan orang. Tak disuruh, tak ditugaskan mengatakan orang. Memang tak boleh mengatakan orang. Cuma kita bincang dalam ayat-ayat kita ni, Allah panggil mereka syaitan. Sama lah juga sahabat-sahabat dia orang betul dia decide siapa munafik tak munafik. Dia sahabat Nabi tu hebat amalan. Dia tak boleh nak decide pun orang tu munafik tak munafik. Sahabat-sahabat Nabi. Jadi kita panggil orang tu munafik pun tak boleh. Syaitan lagilah tak boleh. Cuma Allah cerita macam ni dalam Quran. Ada orang Allah panggil bodoh, ada orang Allah panggil munafik, ada orang Allah panggil syaitan. Tujuannya apa dia? Allah nak tunjuk kemarahan Allah pada mereka ni. Dan kita jaga diri kita agar tidak terjadi macam mereka. Itu tujuan dia. Betul lah Ustaz Dua kata tak boleh panggil orang syaitan. Betul. Tak boleh panggil orang syaitan. Tak boleh panggil orang munafik. Tak boleh panggil orang bodoh. Betul. Ayat-ayat Quran tu bukan suruh kita panggil orang dengan panggilan tersebut. Dan ayat Quran yang kita bincang tadi bukan nak suruh kita gelarkan orang tu syaitan. Bukan. Itu hanya sekadar info untuk kita tahu bahawasanya ada orang-orang yang Allah panggil syaitan. Ada orang-orang yang Allah panggil munafik. Kita dia tak boleh nak tentukan siapa syaitan, siapa munafik. Okey, baik. Ustaz nak tanya yang auzubillahi minasyaitonirrajim ni, kita minta perlindungan kepada Allah pada syaitan yang direjam. Syaitan ni referring to jin ke tu sifat manusia ke sifat jin? Okey, syaitan jin. Syaitan jin lah, bukan sifat Syaitan. manusia. Yes, apabila kita nak baca Quran tu, kita minta lindung daripada Allah pada syaitan direjam adalah syaitan jin yang tak nampak. Masa dua orang sahabat Nabi gaduh depan Nabi. Gaduh ni, pompong-pompong gaduh depan Nabi. Maka Nabi kata apa dia? Kalaulah dia baca, nak tak aku ajar, kalaulah salah seorang tu baca satu ayat ni, dan saya mereka akan sejuk dan mereka takkan gaduh lagi. Apa dia? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Okey? Maka sahabat tu dengar Nabi cakap macam tu, orang tengok kat dia, dia kata apa? Aku belum gila lagi. Maknanya orang sedang bergaduh ni, orang lain tak asuk dia pun. Orang lain tak asuk dia pun, suruh tumbuk pukul dan sebagainya. Tak. Masa tu dia sedang dihasut oleh syaitan. Pukul lagi. Dia ni tak hormat kau ni. Dia ni anggap kau lemah. Pukul lagi. Jadi kita baca Auzubillah tu untuk minta perlindungan daripada syaitan yang direjam. Syaitan tak nampak lah. Okey. Kadang-kadang kita baca Quran seorang-seorang je kat rumah kita, tak ada orang lain pun. Baca juga. Sebab apa? Sebab golongan syaitan yang kita tak nampak. Okey, baik. Masuk pasal jin. Jangan surah Al-Jin 572. Tolong baca boleh page 572. Puan Sharifah Husna tolong baca. Kita nak mengenali jin dengan lebih dekat. Ayat 1, ayat 2. Ayat 1 dah ada. Ayat 1, ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Katakanlah Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahawa sekumpulan jin telah mendengar bacaan. Lalu mereka berkata, kami telah mendengar bacaan yang menakjubkan, yakni Al-Quran, yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar. Lalu kami beriman kepadanya dan kami sekali-kali tidak akan menyekutukan sesuatu pun dengan Tuhan kami. Islam ke tak Islam? Puan Sharifah Husna. Yang ni Islam lah sebab dia kata dia Jin. jin ya, ni jin yang dah masuk Islam.
Ya, dia dengar Quran Nabi baca, dia beriman, dia tak syirikkan Allah. Okey, page yang sama. Ayat 11 puan, ayat 11. Page yang sama. Dan sesungguhnya di antara kami, jin, ada yang soleh dan ada pula yang sebaliknya. Kami menempuh jalan yang berbeza-beza. Okey. Buku surat sebelah dia ayat 14. Di antara kami ada yang Islam dan ada yang menyimpang daripada kebenaran. Siapa yang Islam, maka mereka itu telah memilih jalan yang lurus. Okey. Satu lagi buku surat sebelum ni balik. 4572. Ni orang-orang yang dengar cakap jin ni. Ayat nombor 6. Dan sesungguhnya ada beberapa orang lelaki daripada kalangan manusia yang meminta perlindungan kepada beberapa lelaki daripada jin. Tetapi mereka, jin, menjadikan mereka, manusia, bertambah sesat. Okay, tak faham Ustaz? Ya? Kenapa dia kata manusia meminta pertolongan daripada jin, tetapi jin tu menjadikan mereka lebih sesat. Kalau kita minta pertolongan daripada jin Islam, macam mana Ustaz? Okey, baik. Tak dah nak tanya soalan tu waktu Zuhri Fayad. Hukum minta tolong dengan jin dalam berubat, hukumnya adalah harus. Hukum minta tolong dengan jin dalam perubatan, hukumnya adalah harus. Ni siapa kata? Ustaz Dasuki kata. Ustaz Dasuki ni adalah AJK perubatan Islam kat Malaysia ni. Ustaz Dasuki kan? Semua kenal Ustaz Dasuki. Hukum berubat guna jin adalah harus. Tak ada masalah. Sebagaimana kita minta tolong doktor sembuhkan kita, kita minta tolong tukang urut untuk urut tangan kita sakit. Tak ada masalah. Kita percaya pada jin pula. Jin yang sembuhkan kita. Habis tu kalau saya sakit pergi klinik jumpa doktor, kalau saya percaya pada doktor tu sembuhkan saya, apa hukum dia? Puan Suraya, saya sakit, saya pergi klinik, saya percaya doktor tu boleh sembuhkan saya. Tapi kita kata Allah, doktor tu sendiri kata Allah yang menyembuhkan saya, cuma ikhtiar saja, dia kata. Betul, kalau saya jumpa Tok Bomo tu ada guna jin yang Islam, dia pun cakap benda yang sama juga. Syirik. Jin saya ni tolong ikhtiar saja. Kalau sembuh, tak sembuh sudah. Sama dengan doktor tadi. Tapi dia kata, jin ni kan Ustaz, jin kalau buat apa mesti menjadinya. Mesti? Mesti menjadi. Means kalau dekat Indonesia tu kan dia orang kata kalau kereta tu dah accident kan dah hancur lebur lah. Tapi kalau masuk dalam bengkel jin tu, kereta tu keluar sebiji, oh siap, okey aja. Dan orang semua percaya lah macam tu. Wah, this one terror lah, jin ni. So orang percaya kata jin can do so many things. Jadi macam orang dah percaya macam pada jin ni. Kalau percaya macam tu, Puan Surah Haidar, bukan sekadar pada jin. Saya pada Tok Guru pun salah. Saya kata apa? Datang sekolah tahfiz saya, confirm dapat hafal Quran dengan baik, tak ada siapa pun takkan percaya berasal saya. Salah juga. Seolah-olah saya yang buat orang dapat hafal Quran. Salah juga. Bukan sekadar pada jin salah kalau kefahaman macam tu. Pada manusia pun salah juga. Saya ada klinik, siapa datang klinik saya, confirm 200% sembuh. Tak ada pernah, memang saya boleh sembuhkan, saya jamin 100%. Salah jugalah. Jadi tak cerita pasal Indonesia tu. Indonesia ni macam-macam pelik-pelik dia, Puan Suraya Haidar. Minta tolong jin dalam perubatan punya adalah harus. Yang salahnya kita yakin jin tu berkuasa sepenuhnya dalam menyembuhkan. Tu yang salah syiriknya. Adapun kita kata salah satu ikhtiar. Orang tu kena rasuk dengan jin. Apa ikhtiar kita boleh buat? Selain baca ayat Quran, tak jadi apa juga, tak ada masalah. Kita pergi jumpa orang-orang yang ada kaitan dengan ilmu jin-jin ni, dia guna jin juga untuk merubah orang kena jin. Boleh. Hukumnya adalah harus. Tak menjadi satu kesalahan, tak jadi syirik pun. Kalau kita berubat dengan orang yang guna jin untuk menyelesaikan masalah kaitan-kaitan dengan jin, tak jadi syirik pun. Sama macam doktor, kita kata ikhtiar, jin pun sama, ikhtiar. Ada tak semestinya orang tu kena buat jahat melalui orang guna jin. Kita pun cari Tok Bomo yang guna jin juga untuk sembuhkan. Tak mesti dia sembuh. Ada dia sampai sekarang orang sakit disebabkan ilmu sihir jin. Sampai sekarang tak sembuh-sembuh. Ada.
Sama macam klinik, hospital, ikhtiar untuk sembuh. Ada yang sembuh, ada tak sembuh, tak sembuh. Jadi kalau kita yakin doktor itulah menyembuhkan semata-mata, tanpa ada Allah yang sebalik menentukan segala-galanya, syirik juga. Jin pun sama. Orang yang syirik guna jin ni adalah orang yang yakin jin tu boleh sembuhkan. Jin tu berkuasa sepenuhnya untuk sembuhkan. Tu point dia. Okey? Baik. Ada pun ayat sekarang yang Puan Sharifah Husna tanya tadi. Indonesia tu, Puan Suraya Haidar. Okey, wallahualam. Macam-macam benda pelik-pelik lah Indonesia tu. Sebenarnya bukan Indonesia saja. Malaysia pun kalau percaya benda-benda macam tu, wasak. Kalau percaya benda-benda macam tu, wasak akidah. Jin ke, doktor ke, sama-sama ikhtiar. Sama-sama usaha kita untuk menyembuhkan. Kalau sembuh, Allah kata sembuh, sembuh. Allah kata tak sembuh, tak sembuh. Okey, ada pun ayat yang dibaca tadi oleh Puan Sharifah Husna. Allah kata, jin kata dalam ayat 6 ni, ada lelaki-lelaki di kalangan manusia minta perlindungan dengan lelaki-lelaki di kalangan jin. Kat sini mereka bukan minta perlindungan macam kita minta tolong orang yang bela jin untuk selamatkan kita. Bukan. Kat sini mereka menyembah jin tersebut. Mereka menyembah jin tersebut dengan sangkaan jin tu boleh bagi senang hidup. Dengan sangkaan jin tu boleh selesaikan masalah. Dengan sangkaan jin tu boleh bantu bisnes dia makin laku. Tu yang haramnya. Adapun kita kena sihir, kita kena gangguan jin. Jadi kita berdoa ataupun kita berubat dengan orang-orang yang menggunakan jin juga, itu tak jadi masalah. Yang salah kat sini, yang Puan Sharifah Husna tanya tadi, minta perlindungan dengan jin dan minta tolong dengan jin untuk tunaikan segala hajat dia macam Allah juga. Okey, yang tak bolehnya apa dia? Nak berniaga minta tolong jin. Sedangkan jin mana ada kaitan yang boleh tadi berubat. Yang saya kata harus tadi berubat dengan menggunakan jin. Maksudnya orang guna jin buat kata baik kat kita. Jadi kita pun guna jin juga untuk lawan jin yang dia guna tu. Hukumnya adalah harus. Yang tak bolehnya nak berniaga guna jin. Nak bercucuk tanam guna jin. Nak berniaga guna jin, bercucuk tanam guna jin. Dia tu bukan tugas jin pun. Nak bercucuk tanam berniaga. Tak ada kaitan dengan jin pun. Tu yang tak bolehnya. Sebab tu kat akhirat nanti, jin-jin ni dia claim. Orang kafir ni dia claim. Dia Allah sembah malaikat. Tapi malaikat jawab, mereka bukan sembah aku, mereka sembah jin. Tengok surah Sabah. Muka surat 433. Boleh tak 433? Puan Suraya tolong baca, Puan Suraya? Boleh. Ayat 40 dengan 41. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah pada hari ketika Allah mengumpulkan mereka semuanya. Kemudian, betul Ustaz? Betul. Dia berfirman kepada para malaikat, apakah kepadamu mereka ini dahulu menyembah? Para malaikat itu menjawab, maksud engkaulah pelindung kami, bukan mereka. Bukan maksud engkau, maha suci engkau kot, maha suci engkau. Oh, maha suci. Para malaikat itu menjawab, maha suci engkau. Engkaulah pelindung kami, bukan mereka. Bahkan mereka telah menyembah jin. Kebanyakan mereka berfirman kepada jin itu. Maka beriman, bukan berfirman, beriman. Oh, beriman. Sorry. Kebanyakan mereka beriman kepada jin itu. Okey, terima kasih Puan Suraya Haidar. Jadi ni yang tak boleh. Beriman dengan jin, percaya pada jin boleh buat segala-galanya. Lepas tu percaya jin mengetahui segala-galanya. Barang hilang, barang kat rumah hilang, barang dia kat rumah dia hilang, dia minta tolong jin cari. Dengan sangkaan jin tahu benda gaib. Jin tu tahu benda gaib, maksudnya benda yang dah hilang jin boleh tahu. Tu yang salah. Allah nak cerita, jin ni tak tahu benda gaib. Jin tahu apa yang dia tahu. Jin tahu apa yang dia tahu depan mata dia je. Jin tahu apa yang dia tahu depan mata dia sahaja. Itu pun kadang-kadang depan mata dia tak tahu juga benda tu apa sebenarnya yang sedang berlaku.
Ni golongan yang percaya jin tahu segala-galanya. Ni tengok dalam surah Sabah. Jin-jin ni zaman Nabi Sulaiman, dia kerja dengan Nabi Sulaiman tahu. Antara pekerjaan dia tahu tak apa dia? Apa pekerjaan jin syaitan zaman Nabi Sulaiman ni? Cari apa dalam laut permata. Yang antara kerja-kerja jin dengan Nabi Sulaiman. Mutiara. Permata pula dah. Cari minyak gamat. Dengan muka surat 329 boleh ya? Sorry. Terima kasih Tuan Haji Zali. 329 ayat 82. 329 ayat 82. Ada? Puan Rahimah tak ada baca? Puan Rahimah ada? Bukan tu je yang dulu jin-jin buat apa bangunan-bangunan yang tinggi-tinggi tu. Ya. Zaman Nabi Sulaiman. Kerja kontrak. Pendatang tanpa izin. Tak ada permit. Tolong terjemahkan dia Puan Rahimah. Page 329 ayat atas sekali. ya, 329. Ayat 82. Ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk ayat 82. bajumu. Dia akan keluar putih bercahaya. Puan, salah Puan Rahimah. Page 329 ayat 82. 329, sorry Ustaz. Saya baca 38. 329 surah Al-Anbiya ayat 82. 329. Ya. 329 ayat 82. 82. Ya. Dan kami tundukkan pula kepada segolongan syaitan yang mereka melakukan pekerjaan lain. Okey, baik. Terima kasih Puan Rahimah. Dan kami yang memelihara mereka itu. Okey. Ada putus-putus sikit tapi tak apalah. Kita dengar mutiara tu cukup lah. Okey, terima kasih Puan Rahimah. Dan di kalangan syaitan-syaitan, tengok ni. Di kalangan syaitan-syaitan, dalam bracket from the jinns, were some who diving for him. Untuk mencari mutiara. Kerja dengan Nabi Sulaiman, cari mutiara dalam laut. Tengok, Nabi Sulaiman pun ada bekerja di kalangan jin. Yang tak bolehnya apa? Menyangka jin tahu benda gaib. Jin tahu benda gaib, jin tahu benda tersembunyi. Tu yang tak boleh. Tengok muka surat 429 ayat bawah sekali. Tolong baca dia 429. Puan Normah Karim. Tolong baca Puan Normah Karim. 429 ayat bawah sekali. Ada Puan Normah Karim. Ayat 14 ya, Ustaz? Ya? Ayat yang ke-14 ke? Ya, ayat 14 betul. Bismillahirrahmanirrahim. Maka ketika kami telah menetapkan kematian ke atasnya, ini Sulaiman, tidak ada yang menunjukkan kepada mereka kematiannya itu, kecuali anak-anak yang memakan tongkatnya. Maka ketika dia telah bersungkur, tahulah jin itu bahawa jika mereka mengetahui yang gaib, tentu mereka tidak kekal dalam azab yang menghinakan. Azab menghinakan tu apa? Terima kasih Puan Normah Karim. Ya. Kena jadi kuli Nabi Sulaiman. Itu maksud azab yang menghinakan. Jadi Nabi Sulaiman suruh jin buat kerja depan dia. Jadi kuli lah. Kerja kontrak. Tak tahulah buat bangunan ke apa ke tak tahu. Kerja depan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman menyandar kat tongkat dia. Buah tongkat menyandar. Menyandar. Tidur. Tengah-tengah tidur dalam menyandar. Meninggal dunia Allah cabut nyawa Nabi Sulaiman. Dia berapa lama agak-agak masa Nabi Sulaiman tu dah meninggal dunia. Sampailah anai-anai ataupun little worm tadi gigit makan tongkat dia sampai tongkat dia patah, Nabi Sulaiman jatuh tersungkur.
Berapa lama agak-agak? Satu tongkat tu nak patah, nak hancur dia untuk digigit oleh binatang, berapa lama agak-agak masa dia? Ya? 1 tahun. Apa dia, Tuan Haji Rizali? 1 tahun. 100 tahun? Setahun. Setahun Wallahu a'lam. Lama lah. Tapi lepas kita pun tadi gigit tongkat kan, barulah Nabi Sulaiman terjatuh. Sebab sebelum tu menyandang kat tongkat, bila tongkat tu kena gigit, jatuh, barulah Nabi Sulaiman jatuh. Jadi ketika mana Nabi Sulaiman jatuh tersungkur, maksudnya Nabi Sulaiman ni walaupun dia dah lama meninggal dunia, tapi tubuh dia Allah jaga. Tubuh dia Allah jaga, tak busuk, tak berulat, tak buruk. Kalau orang lain biasa mati, 4-5 hari jenazah dah bau kuat dah. Tak 4-5 hari, 3 hari jenazah boleh macam dah. Jadi Nabi Sulaiman ni kerana dia Nabi, tubuh dia Allah pelihara. Jin-jin yang jadi kuli depan dia tak tahu dia dah meninggal dunia. Lepas dia terjatuh, tongkat jatuh, baru dia jatuh, maka jin tu bertahulah, dah meninggal dah rupanya dia ni. Maka Allah kata, kalaulah mereka tahu benda gaib, nescaya mereka tidak akan tinggal dalam kerja yang hina jadi kuli batak tersebut. Jadi bagaimana hari ni orang boleh anggap percaya jin tahu akan datang, jin tahu benda-benda yang pelik-pelik, jin tahu benda yang orang lain tak tahu. Kat Malaysia ni berapa ramai Tok Bomo yang pakar-pakar jin. Mengaku semua jin Islam dia guna kat Malaysia ni. Suruhlah Tok Bomo tu cari kepada bank MH370. Contohlah. Carilah benda-benda, carilah jolo ke apa ke contoh. Jadi minta tolong jin dalam bab ada kaitan dengan jin. Boleh? Harus hukum dia. Tapi kalau mempercayai jin tu lah, macam Tuhan juga boleh tahu kat mana, tahu kat sini, boleh buat tu, boleh buat ni, boleh bantu dalam segala-galanya. Doktor, kita tahu bidang dia boleh bantu orang untuk sembuh. Tu je bidang dia. Tapi kalau kita ingat doktor tu boleh buat segala-galanya, bab bisnes pun dia boleh tolong, bab kesihatan memang bidang dia lah. Bab benda yang pelik-pelik pun semua dia boleh. Seolah-olah doktor tu macam Tuhan bagi kita, pun sama juga syirik. Dalam bab jin, kita minta tolong jin ataupun berubah dengan orang boleh menggunakan jin dalam bab kaitan dengan jin, gangguan jin, minta tolong orang pandai guna jin juga. Tak ada masalah. Tapi dalam bab bisnes, dalam bab pertanian, dalam bab benda lain tak ada kaitan dengan jin. Pelajaran sekolah anak pun pakai jin. Anak tak berjaya sekolah pun minta tolong dengan jin. Contoh. Tu jadi syirik pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berhenti sini dulu. Ustaz, tumpang tanya Ustaz. Boleh? Tanya boleh, tumpang boleh. Ustaz, kenapa surah jin lebih sangat-sangat panjang berbeza dengan surah manusia An-Nas? An-Nas tu pendek. Maknanya cerita manusia ni sikit sangat ke apa? Bukan. Sebenarnya pasal manusia lagi banyak dalam Quran banding dengan pasal jin. Okey, surah jin kat situ je lah surah jin. Dalam surah-surah lain, walaupun namanya surah Baqarah, berapa banyak cerita manusia dalam tu. Okey, dalam Quran, Puan Sharifah Husna, berapa banyak ayat wa minan nas, manusia dia gini. Nama surah tidak melambangkan cerita pasal dia banyak. Ya, surah An-Nas tu pendek je lah surah An-Nas, tapi dalam setiap surah ada perkataan nas. Allah kata manusia tu gini, manusia gini. Sifat-sifat manusia dalam setiap surah boleh dikatakan, dalam surah-surah panjang boleh dikatakan Allah menceritakan sifat-sifat manusia. Kita tak boleh nak decide daripada situlah. Okey. Baik Ustaz, terima kasih. Saya nak terangkan tadi apa tadi? Jin yang baik. Surah jin tadi satu. Yang kedua kat sini. Jin-jin ni juga di kalangan mereka ada yang dengar Quran sampaikan pada kawan-kawan. Mereka dengar Quran daripada Nabi Muhammad, mereka sampaikan pada kawan-kawan mereka. Tolong baca dia. Tuan Haji Aziz Dahri tolong baca boleh Tuan Haji Aziz? Muka surat 506 ayat 29, 30, 31. Jadi jin ni dia tak mati. Daripada zaman Nabi Musa dia dah dengar kitab Nabi Musa. Sebelum tu lagi dia dah dengar. 506 ayat 29, 30, 31. Dan ingatlah ketika kami hadapkan kepadamu Muhammad serombongan jin yang mendengarkan bacaan Al-Quran. Maka ketika mereka menghadiri pembacaannya, mereka berkata, diamlah kamu untuk mendengarkannya. Maka ketika telah selesai, mereka kembali kepada kaumnya untuk memberi peringatan. 30. Mereka berkata, wahai kaum kami, sesungguhnya kami telah mendengarkan kitab Al-Quran yang diturunkan setelah Musa membenarkan kitab-kitab yang datang sebelumnya.
membimbing kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus. 31. Wahai kaum kami, terimalah seruan orang, yakni Muhammad, yang menyeru kepada Allah dan berimanlah kepadanya. Nescaya dia akan mengampuni dosa-dosamu dan melepaskan kamu dari azab yang pedih. Okay. Terima kasih Tuan Haji Aziz. Jadi jin ni, dia dengar Nabi baca Quran, dia kata kawan-kawan dia, diam. Dengar. Jadi kalau dengar orang baca Quran, kita bising-bising cakap kat orang tu, jin lagi bagus pada awak. Sebab jin dengar baca Quran, suruh kawan-kawan dia diam. Awak dengar baca Quran, bising. Lagi teruk pada jin. Tak adalah macam tu. Jadi ni nak cerita jin yang bagus lah ni. Dia beriman, dia dengar Quran pada Nabi, dia sampaikan. Okay. Yang tak bagus tu lah, yang menghasut orang ramai untuk memusuhi Nabi. Itulah yang Allah Ta'ala panggil syaitan. Okay, kita berhenti sini dulu. Okay, kita sambung minggu depan insyaAllah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Nak tanya, kalau kita manusia minta tolong dengan orang-orang yang membuat yang berubat tu kan, menggunakan jin, harus. Bagaimana pula orang yang berubat menggunakan jin tu? Maksudnya kita guna jin direct, macam itulah. Dia mengamalkan pengamal perubatan yang menggunakan jin tu sendiri. Harus, bukannya harus. Padahal Ustaz, Allah kata Kejap Puan Suraya. Okay, Puan Samia. Kejap Puan Suraya ada kejap boleh. Bagi peluang Puan Samia dulu. Jadi Puan Samia, kalau orang tu dia guna jin untuk berubat, bukannya adalah harus. Okay. Bukan ke dia percaya yang jin tu boleh? Percaya jin tu boleh bantu untuk dia berubat, tak salah. Yang salahnya dia yakin jin tu memang confirm boleh buat sebagaimana Allah boleh buat segala-galanya. Yakin sepenuhnya. Yes. Macam kita pergi jumpa doktor, kita percaya doktor tu boleh tolong kita untuk sembuhkan penyakit kita. Tetapi tetap bergantung pada Allah juga. Kalau Allah kata sembuh, Allah kata tak sembuh. Doktor hanya usaha saja. Yang salahnya yang dipanggil tak bolehnya, kita yakin doktor itulah berkuasa sepenuhnya untuk sembuhkan sakit saya. Tak ada langsung Allah di belakang. Itu yang tak boleh kuasanya. Samalah juga pasal jin tu. Maknanya bergantung pada pengamal perubatan pula. Ya, apa pendirian dia. Sama juga. Ya, Puan Suraya Haidar yang daripada tadi tak puas hati dengan saya. Tak. Kan ada yang Quran Allah kata wa nunazzilu minal Quran wa huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Wa iza maridtu fa huwa yashfin. Itu kita at the same time kata Quran itu adalah syifa bagi kita kan. Allah yang menyembuhkan. Betul, at the same time kita nak pergi minta tolong kat jin. Jangan pergi klinik lah kalau macam tu. At the same time we also go to clinic. So just use your Quran je lah. Tak payahlah pergi klinik, tak payah tutup hospital lah. Orang Islam, hospital tu orang kafir je lah. Orang Islam baca Quran, Quran menyembuhkan, pergi klinik juga, jumpa doktor juga. Macam mana tu Puan Suraya Haidar? Jumpa doktor juga. Doktor lain lah, jin ni kan dia jahat, dia suka menentang Allah kan. Macam mana? Puan Suraya macam mana semua dia? Tak apalah. Dan jin ni kan menentang Allah kan. Jin semua jin menentang Allah. Tak semua jin menentang Allah. Tadi kita cerita ada ayat-ayat yang baik tadi. Ada ayat Quran cerita pasal jin yang beriman, menyampaikan agama. Okay, jin ni macam manusia Puan Suraya. Maksud macam manusia apa dia? Ada jin kafir, ada manusia kafir, ada manusia Islam. Ada jin kafir, ada jin Islam. Dan sebagaimana manusia yang Islam, tak semua baik. Ada je nama Islam tapi buat benda pelik-pelik, mencuri, merompak dan sebagainya. Jin pun sama. Walaupun dia Allahumma salli ala Muhammad. Walaupun dia tu jin Islam, tak mestinya dia baik. Dia juga boleh buat benda-benda tak baik. Dia Islam, dia beriman pada Allah, dia beriman pada akhirat, beriman pada Nabi Muhammad. Tapi dia boleh buat benda-benda tak baik juga. Boleh. Jadi bukanlah kita kata kita berubat guna jin, kita percaya pada jin, menyebabkan kita jadi syirik. Tak, bukan macam tu. Bukan macam tu maksud dia Puan Suraya Haidar. Boleh Puan Suraya Haidar?
Tak apa. Saya tak kata kena sunat berubat dengan jin. Tak. Saya nak beritahu, ni bukan saya kata ni. Ni ustaz-ustaz yang kata lah ni. Hukum berubat dengan jin adalah harus. Tu je. Bukanlah saya sarankan, siapa sakit cari Tok Bomo dulu yang pakai jin. Sebab harus. Bukan. Maksudnya, apa tujuan kita bincang ni? Kita jangan senang-senang nak mensyirikkan, nak mengatakan sesat kepada orang yang berubat guna jin ataupun kepada orang yang berjumpa pengamal perubatan yang menggunakan jin. Itu je maksud saya malam ni. Okey. Sebelum kita cari Tok Bomo jin tu, kita berubatlah dulu yang biasa. Cari doktor klinik dulu dan sebagainya. Last kali mungkin ada kaitan dengan perubatan-perubatan, barulah cari pengamal tersebut. Dan satu benda saya nak beritahu, bukan semua pengamal perubatan Islam pelihara jin. Bukan semua pengamal perubatan Islam mesti guna jin. Tak. Ustaz Dasuki, kalau lagi kursus perubatan dia kata apa? Bukanlah bermakna bila sebut perubatan Islam, benda-benda mistik mesti guna jin. Tak semestinya. Kadang-kadang ada yang guna Al-Quran terus boleh sembuh, ada. Tak perlu guna jin pun. Boleh sembuh. Boleh? Boleh Puan Suraya Haidar. Saya tak kata kena ataupun sunat cari Tok Bomo yang pakai jin. Kita hanya bincang hukum berubat menggunakan jin adalah harus. Itu je. Bukan kita kata saranan semestinya dapat pahala. Tak. Boleh Puan Suraya? Ya, terima kasih Ustaz. Sama-sama. Okey, kita berhenti sini dulu. Minggu depan kita sambung. Kalau tuan-tuan tanya kat YouTube, hukum berubat menggunakan jin, macam-macam pandangan ada. Macam-macam pandangan ada. Okey, kita peganglah dengan pandangan yang beritahu oleh ustaz-ustaz tempat kita, hukumnya adalah harus. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma zayyinna bi zinatil Qur'an wa akrimna bi karamatil Qur'an wa syarifna bi syarafatil Qur'an wa adkhilna al-jannata bi syafa'atil Qur'an ya dzal fadli wal ihsan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa rizqan mubarakan wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi rabbil alamin. Okey, terima kasih banyak semua. Mohon maaf salah silap kalau ada. Minta maaf Puan Suraya Haidar, guru-guru Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Sama-sama semua. Terima kasih Jumpa semua. lagi.